المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بك من بخير. وبعد. Saya muliakan Fadil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Matis, para guru Matis, para asatizah, tuan-tuan, ibu bapa, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, dan anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan tinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah kita akan cuba khatamkan kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum pada malam ini insya-Allah. Semoga Allah memudahkan urusan kita, amin ya rabbal alamin. Kita dah masuk pada pasal yang ke-9. 9. Ha? 10 dah. Pasal yang ke-10, ha? 10. Baik. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Amin. Pasal yang ke-10. Berusaha mendapat faedah dan memahami ilmu. Selayaknya orang yang mencari ilmu itu sentiasa dalam keadaan menuntut faedah pada setiap waktu, sehingga dia akan memperolehi kelebihan dengan cara itu. Antara cara menuntut faedah adalah dengan sentiasa membawa alat tulis pada setiap masa. Barulah dia dapat mencatat apa sahaja yang didengarinya daripada sebarang mutiara ilmu. Ada pepatah menyebut, Man hafidha farra wa man kataba syai'an qarra. Barang siapa menghafal sesuatu, yakni hafalan itu akan dari dan hilang. Barang siapa yang mencatat sesuatu, maka catatan itu akan kekal. Maka kena catat. Kena ada pen. Nah, tidak boleh penuntut ilmu tidak ada pen di tangan dia. Kena ada pen, kena ada kertas, kena ada alat untuk mencatat ilmu itu sepanjang masa. Terus. Pernah dikatakan juga bahawa ilmu itu diambil dari mulut orang-orang alim, kerana mereka mengingati sesuatu yang terbaik daripada apa yang mereka dengari, dan mereka mengatakan sesuatu yang terbaik daripada hafalan mereka. Karena itu antara faedah kita belajar dengan guru ialah mengambil manfaat dan juga perkara yang paling penting. Kadang-kadang di dalam pengajian yang kita baca sendiri ataupun yang kitab-kitab yang kita baca sendiri, kemungkinan kita memahami dengan cara yang silap dan salah. Jadi guru yang akan betulkan balik bacaan tersebut, dan juga bila mendengar daripada mulut guru tadi, kita ditarbiyah secara tidak langsung daripada guru itu sendiri. Terus saya pernah mendengar daripada seorang guru ahli sastra, iaitu Syekhul Imam Zainul Islam yang lebih dikenali dengan panggilan Al-Adibul Mukhtar. Beliau berkata, Sayyidina Hilal bin Yasab pernah menceritakan, saya melihat Rasulullah SAW sedang mengajarkan sesuatu ilmu dan hikmah kepada para sahabatnya. Maka saya pun berkata, wahai Rasulullah, tolong ulangkan apa yang telah kamu perkatakan kepada mereka. Baginda lalu bertanya kepada saya, apakah kamu memiliki alat tulis? Saya menjawab, saya tidak memiliki alat tulis. Lalu baginda bersabda, wahai Hilal, janganlah kamu berenggang dari alat tulis, kerana kebaikan ada padanya, dan ada pada orang yang memilikinya hingga ke hari kiamat. Imam Sadrul Syahid Husamuddin Imam Sadrul Syahid Husamuddin pernah berwasiat kepada anaknya Syamsuddin supaya beliau menghafal setiap hari satu maklumat ringkas daripada ilmu dan juga hikmah, kerana yang sedikit itu satu hari nanti akan menjadi banyak. Imam Asim bin Yusuf, kalau dah sehari kita hafal satu baris daripada matan Al-Ajurumiyah contohnya. Satu hari satu baris hafal matan Al-Ajurumiyah dalam matan nahwu. Ataupun satu hari kita menghafal satu amsilah tasrif. Nah, misal tasrif yang ditulis oleh para ulama saraf. Ini kalau dalam ilmu pengajian Islam lah. Bayangkan kalau setahun. Kalau setahun dah habis dah. 365 baris. Nah, kalau kata ikut baik ataupun ikut rangkap syair, kalau satu hari kita hafal satu bait syair ataupun satu bait daripada Alfiyah Ibnu Malik, maka 1000 bait 3 tahun akan habis. Zubat Al-Imam Ibnu Ruslan 1000 bait
Kalau dihafal satu hari satu bait, 3 tahun akan habis. Maksudnya gambarannya begitu. Sedikit demi sedikit, tapi lama-lama akan jadi banyak. Saya pernah hafal Al-Ajurumiyah 9 hari. 9 hari khatam hafalan Al-Ajurumiyah. Jadi kalau pelajar-pelajar yang dah hafal Quran ni rasa lebih laju lagi. Dalam 2 hari habis khatam lah. Hafal Al-Ajurumiyah. Boleh jadilah, ya boleh jadi. Jadi apa ni, kena ada sifat menghafal tu dan juga semangat nak hafal tu kena ada. Kalau tidak akan, selain daripada tulis, kena ada hafalan. Dan kemudian gabungkan kedua-dua sekali, hafal dan tulis. Itu maksudnya. Terus. Imam Asam bin Yusuf pernah membeli pen. Imam Asam bin Yusuf pernah membeli pen dengan harga 1 dinar. Hanya kerana ingin segera menulis maklumat yang didengarinya pada masa itu. Waktu sedang Imam Isam menulis, Isam bin Yusuf sedang menulis dalam majlis imla hadis, tiba-tiba pen dia dakwat habis. Kemudian dia bagi tahu kepada orang ramai dalam majlis tersebut, siapa-siapa yang nak jual pen, dia kata, aku akan beli dengan harga 1 dinar. 1 dinar sekarang sama dengan berapa? Berapa ratus? Ada 500 ringgit. Lebih kurang lah. 400, 500. 1 dinar. Maksudnya satu pen tu dia beli dengan harga 500. Masya Allah. Hanya semata-mata mentakzimkan ilmu. Bagaimana? Terus. Umur terlalu singkat, sedangkan ilmu terlalu banyak. Maka selayaknya seseorang itu tidak mensia-siakan waktu dan masanya. Hendaklah dia merebut kesempatan waktu malam dan waktu bersendirian. Pernah diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi bahawa beliau telah berkata, malam itu panjang, maka jangan kamu singkatkan dengan tidurmu. Dan siang itu bercahaya, maka jangan kamu keruhkan dengan dosa-dosamu. Hendaklah seorang pelajar itu sentiasa mengambil kesempatan daripada para guru dan mengutip faedah ilmu daripada mereka. Bukanlah semua perkara yang terlepas itu dapat diperolehi semula. Seperti yang pernah diungkapkan oleh guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala, berapa banyak guru-guru yang hebat pernah aku temui, tetapi aku tidak mengambil kesempatan bertanya ilmu pada mereka. Dan sekarang aku ingin mengungkapkan tentang kerugian tersebut dengan mengarang bait syair ini. Lahfi ala fautit talaqi lahfan ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Betapa rinduku membara terhadap pertemuan yang terlepas, namun bukan semua yang berlalu pergi akan diperolehi semula. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, apabila kamu berada di dalam sesuatu urusan, maka bertekunlah di dalamnya. Memadalah dengan berpaling dari ilmu Allah, iaitu satu kehinaan dan kerugian. Mohon berlindunglah dengan Allah di waktu siang dan malam daripada sikap menjauhi ilmu. Belajar ilmu perlulah bersedia menanggung kesusahan dan kehinaan demi menuntut ilmu. Bersikap mengampu adalah dikeji melainkan untuk menuntut ilmu. Kerana dalam menuntut ilmu perlu mengampu guru-guru, teman-teman dan sesiapa saja demi mendapatkan faedah ilmu daripada mereka. Ini orang panggil mudahanah. Nah, mudahanah dipanggil. Mudahanah ni dicela dalam urusan yang lain. Contoh, kita nak dapatkan sesuatu urusan keduniaan, kita mengampu pada waktu tersebut, itu dilarang. Nah, maksudnya nak dekat dengan guru dengan semata-mata untuk keduniaan, itu dilarang. Tapi dengan tujuan ilmu dan akhirat, tidak ada masalah, kata ulama. Dan saya sebut dah pada minggu yang lalu, kata kalaulah seorang murid tadi pada zaman dulu membantu gurunya mencari kayu api. Kalau zaman dulu zaman guna kayu api. Jadi kalau pergi cari kayu api di dalam hutan tu, jangan pergi letak pelan-pelan. Dalam dekat tempat letak kayu api di rumah Tok Guru, pergi lepas kuat-kuat sikit. Bagi Tok Guru dengar. Kita bawa kayu api banyak-banyak sampai depan rumah Tok Guru, lepas kuat-kuat. Jadi Tok Guru pun tengok kau tingkat. Apa dia yang bising tu? Dia tengok, rupanya dia ni yang duk cari kayu api dekat aku. Nak bagi Tok Guru doa. Nampaklah? Nak bagi Tok Guru doa kita. Itu tak ada masalah. Juga kita buat baik dengan kawan-kawan kita. Yang baik, kita bagi hadiah dekat dia, kita beli makanan dekat dia apa semua, tujuan untuk bagi dia ajak kita ilmu yang dia ada. Tidak ada masalah. Kita bagi hadiah dekat guru kita untuk merapatkan guru kita tu dengan kita. Itu pun dikira salah satu politik juga tu. Politik nak dekat diri dengan guru. Maka itu tidak dilarang di dalam ilmu, dengan tujuan untuk kita dapatkan faedah ilmu daripada guru tersebut. Dan sebelum itu disebut, kata penuntut ilmu tidak boleh ada
ada alasan dan kemudian umur kita terlalu sedikit. Kalau banyak alasan yang kita buat, maka sampai bila kita nak tuntut ilmu? Al-Imam Ibnul Farid radhiyallahu anhu pernah menyebut di dalam syair beliau, Ibnu Faris An-Nahwi. Ibnu Faris An-Nahwi pernah mengatakan dalam syair yang beliau sebutkan, "Idza kana yu'zika harrul masifi wa yubsul kharifi wa burdu syita wa yulhika husnu zamanir rabi'i fa akhdhuka lil ilmi kulli mata." Dia kata apa? Kalaulah panasnya musim panah itu menyakitkan kamu. Maksud dia bila musim panah masuk, tak laratlah nak pergi mengaji sebab apa? Panas sangat. Wa yubsu al kharif. Masuk musim sejuk pula, bukan, musim luruh. Masuk musim luruh, dia rasa berangin. Rasa berangin pula nak pergi mengaji, tak lepas pergi lah hari ni. Wa burdus syita atau bardus syita, sejuknya musim sejuk. Main musim sejuk pula. Ni kalau kami lah di Mesir noh, ada 4 musim. Walaupun tak turun salji, tapi musim sejuknya terlalu sejuk. Bila main musim sejuk, pakat tarik selimut. Lepas tu buat alasan tak mau pergi mengaji dekat masyayikh. Kerana apa? Kerana sejuk lah pagi ni. Tunggu tak sejuk dululah. Main musim panah pula, panah lah hari ni, pakai tak pergi mengaji juga lah. Main musim kharif, dia kalau nak pergi berjalan, sana, dia pergi berjalan sini. Kemudian wayulhika husnur zamanir rabi'. Bila main musim bunga pula, rasa comel pula. Rugi kalau tak pergi tempat tu tengok bunga banyak. Tengok kata, nak pergi ke taman, kita ambil gambar selfie taman bunga. Lepas tu kata Imam Ibnu Faris An-Nahwi, fa akhzuka lil ilmi kulli mata. Bagi tahu dekat aku, bila kamu nak ambil ilmunya, setiap musim kamu bagi alasan. Musim panah dengan alasannya, musim sejuk dengan alasan dia, musim dingin dengan musim berangin dengan mungkin musim luruh dengan alasan dia, dan kemudian musim bunga dengan alasan dia pula. Bila kamu nak mengaji ni, kita ni suka bina alasan, betul tak? Kita suka bina alasan dan sebagainya. Terus pernah disebut bahawa ilmu itu adalah ketinggian yang tiada kehinaan padanya. Namun ilmu tidak akan diperolehi melainkan dengan kehinaan yang tiada ketinggian di dalamnya. Seorang penyair pernah berkata, "Ara laka nafsan tashtahi an tu'izzaha, falasta tanalul 'izza hatta tudhillaha." Aku lihat kamu memiliki nafsu yang mengharap kamu muliakannya. Kamu tidak mendapat kemuliaan itu kecuali kamu menghinakan nafsumu. Terus pasal yang ke-11, wara' ketika belajar ilmu. Sebahagian ulama meriwayatkan satu hadis dalam membicarakan bab ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah bersabda, "Man lam yatawarra' fi ta'allumihi batalahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya'a, imma an yumitahu fi shababihi aw yuqi'ahu fi ar-rasatiqi aw yabtaliyahu bi khidmati sultan." Artinya, barang siapa yang tidak warak semasa pengajiannya, Allah akan membalanya dengan salah satu daripada 3 perkara. Sama ada Allah akan mematikannya sewaktu muda, atau Allah akan melibatkannya bersama orang-orang jahil, atau dia akan diuji dengan berkhidmat kepada penguasa. Baik, 3 perkara yang Allah akan balakan kepada penuntut ilmu yang ketika belajar dulu tidak warak. Warak ni tidak menjaga dirinya daripada perkara yang syubhat, apatah lagi haram. Haram lebih-lebih lagi dia jaga. Dan perkara syubhat pun dia tidak jaga, tidak dia ikut suka dia. Maksudnya dia tidak melihat dengan pandangan ahlu ma'rifah dalam bahagian tersebut. So, tidak beramal dengan ilmu dia. Tidak warak ketika belajar. Ini akan dibalakkan dengan 3 perkara. Yang pertama, mati ketika usia muda. Muda lagi mati. Tapi janganlah kita buruk sangka pula, tengok orang mati muda terus kita kata dia tidak warak waktu mengaji. Tak. Dia tengok orang mati muda aja, dia ni mesti tak warak ni. Allah matikan dia waktu muda. Tak, bukan kita kena hukum macam tu, tidak. Jadi bukan tujuan kita untuk menghukum. Cuma di sini ada riwayat yang menyebutkan sedemikian. Seolah mengatakan bahawa Allah Ta'ala kena sayang dengan dia. Nampaklah Kiai Ihsan Jampes, pengarang kitab Sirajut Talibin, daripada Kediri. Kiai Ihsan Jampes. Dia waktu ketika muda dia seorang yang agak liar. Dia ni suka main judi dan suka tengok wayang dengan kawan-kawannya. Suka minum kopi, minum arak. Minum kopi, isap rokok. Dan dia ada tulis kitab Irsyadul Ikhwan
Irsyadul Ikhwan tu cerita berkenaan dengan at-tambak wa syurbi al-qahwah. Itu berkenaan tembakau dan juga minum kopi. Ada kitab ni, syair. Pandangan ulama tentang isap tembakau, isap apa, isap rokok. Bukan rokok kita yang orang isap lah ni. Rokok dan hil tu semua tu ni rokok zaman dulu, rokok tembakau tu. Rokok balut tu. Ada ulama yang kata termasuk rokok dan hil zaman lah. Dan hil apa ni kudang garam semua sekali tu. Kitab tu membahaskan tentang perkara tersebut dan juga minum kopi. Dia waktu zaman muda suka main judi, tapi dia tidak ambil duit judi tu. Dia bagi kat kawan-kawan dia. Nama dia Bakri pada waktu tersebut. Ada orang Indonesia sebelum naik haji, nama mereka berbeza dengan selepas mereka balik daripada haji. Jadi lepas turun daripada Mekah balik ke tanah air selepas menaikkan haji, biasanya mereka akan tukar nama. Tukar nama. Jadi sebelum nama dia naik haji namanya Bakri, selepas balik daripada haji namanya Ihsan. Jadi Bakri ni waktu ketika sebelum pergi menunaikan haji, waktu masih muda lagi lah, dia lihat sampaikan ayahnya Kiai Dahlan, ni ulama besar Indonesia pada waktu tersebut, sangatlah bimbang dengan keadaan dia. Bila dinasihat tak mau dengar, dia tetap dengan urusannya. Suruh mengaji tak mau, anak tok guru. Maka Kiai Ihsan, Kiai Dahlan bawa anak dia Bakri ni pergi ke makam Kiai Yahuda. Yahuda ni tok wan kepada Kiai Ihsan yang telah wafat berapa lama dah. Lama dah lah, ni antara moyang Kiai Ihsan Jampes. Sampai di makam tadi, Kiai Dahlan kata, ni dia bercakap terus dengan makam tadi, dengan sahibul makam. Dia kata, wahai apa ni Datuk, wahai tuan, dia kata, ini cucu kamu Bakri. Ini orang dia tidak mau dengar cakap, dia kata. Kalaulah dia ini diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu, panjangkan umurnya. Tapi kalau dia tidak mau lagi menuntut ilmu, maksudnya nanti dia akan menyusahkan orang, matikan dia. Ya Allah, dia depan dia sendiri. Oh mati terus, biar mati tak apa lagi daripada hidup lama lepas tu buat rosak orang. Dengar dia dengar ayah dia doa. Balik rumah malam tu mimpi, nampak seorang tua datang dalam mimpi dia bawa batu besar. Orang tua ni kata, taubatlah kamu kepada Allah Ta'ala, tinggalkan apa yang kamu buat tu. Lepas tu dalam hati dia kata, ni siapa dia? Itu datuk dia, Kiai Yahuda yang pergi tadi ni, pergi ke makam Kiai Yahuda tersebut. Dia kata, kamu tak mau dengar cakap aku, dia kata. Kalau kamu tak mau dengar, aku akan baling batu ni atas kepala kamu. Dia kata dalam hati lagi, siapa dia ni nak halang aku. Maka terus Kiai Yahuda baling batu pada waktu tersebut. Kena bala dia, pecah kepala dia dalam mimpi. Bangkit tidak, terus berubah. Dia jadi banyak berdiam diri, tidak keluar lagi daripada rumah dan banyak berfikir. Akhirnya dia pergi memondok, pergi ke pondok sekian, duduk berapa lama. Kalau orang tahu kata dia anak Kiai Dahlan, dia akan pindah ke pondok lain pula. Dia tidak mau orang kenal dia. Sampailah ketika dia naik ke Makkah Al-Mukarramah, maksudnya pergi belajar ilmu di Makkah, sehinggalah dia balik. Puluhan tahun selepas itu dia balik dan kemudian duduk di pondok beliau di Jampes. Dan beliau mengarang kitab yang sangat agung. Salah satu kitab syarahan Minhajut Talibin yang teragung di dunia sekarang adalah karangan beliau. Sirajut Talibin, syarah kepada Minhajil Abidin. Yang kata para ulama, pernah Kiai Ihsan Jampes ni dijemput oleh kerajaan Mesir, iaitu di bawah Raja Farouk, untuk menjadi pensyarah di Universiti Al-Azhar, untuk mengajar di Universiti Al-Azhar. Tapi dia tidak mau tinggalkan pondok beliau di Jampes. Teruskan beliau berada di situ sampailah beliau wafat. Nampak tuan-tuan? Tidak ada orang panggil apa, Allah Ta'ala boleh untuk nak ubah seorang tadi bila-bila masa yang dia kehendaki. Jadi jangan kita pandang remeh, jangan kita pandang rendah kepada seseorang. Kemungkinan Allah Ta'ala pandang dia dengan pandangan yang kita tak tahu. Itu jangan, maksudnya guru, orang ramai khususnya kepada murid, dia pandang murid ini dengan pandangan yang rahmat. InsyaAllah murid itu akan jadi nanti, insyaAllah, dengan pandangan yang baik tersebut. Terus juga kalau kata dia tidak mau belajar, kalau kata dia tidak warak ketika belajar, akan dilibatkan dengan orang-orang jahil. Maksudnya dia akan diletakkan di kampung orang jahil di kampung tersebut yang tidak mau ambil ilmu dengan dia. Orang tak ambil perhatian pun dengan dia, dipanggil rosatid, kawasan orang jahil yang orang tidak mau ambil manfaat dengan dia. Yang ketiga, disibukkan dia dengan apa ni, maksudnya dia dibalakkan dengan berkhidmat kepada pemerintah. Maksud di sini
bercakap, pemerintah tadi kalau bercakap dengan apa-apa ucapan, dia tidak akan melarang kalau benda tu salah sekalipun. Jadi bukanlah larangan di sini melarang terus untuk berkhidmat, tapi larangan sini maksudnya dia mengiyakan apa yang pemerintah cakap walaupun tak betul, maka dia akan dibalakkan dengan perkara tersebut. Itu kena warak ketika belajar. Setinggi mana warak seorang pelajar ilmu, maka setinggi itulah ilmunya akan bermanfaat. Sekadar itulah dia mudah mempelajari ilmu dan faedahnya sangat banyak. Cara-cara memperolehi sifat warak. Antara bentuk warak yang sempurna, yang pertama, hendaklah seseorang itu menjauhkan diri daripada kekenyangan dan banyak tidur. Yang kedua, menjauhkan diri daripada banyak bercakap perkara yang tidak berfaedah. Yang ketiga, jika mampu hendaklah dijauhkan dari memakan makanan pasar, kerana makanan di pasar lebih mudah terdedah kepada najis dan kotor, jauh dari zikrullah dan lebih dekat kepada kelalaian. Dan kerana makan di pasar lebih mudah dipandang oleh orang-orang fakir, sedangkan mereka tidak mampu membeli. Dengan demikian orang fakir akan terkilan, maka hilanglah keberkatan ilmu. Allah, jadi berat itu. Tak boleh makan kedai tu. Makan kedai makan, orang fakir ada di situ. Kadang-kadang dia melihat kita makan pada waktu tersebut. Kita pula lah ni makan, ambil gambar pun dalam Facebook. Nampak lah? Gambar pun dalam Facebook, ambil gambar pun dalam Facebook. Semua makan, kita nak habaq ke orang kita makan apa. Maka kalau yang tengok tadi, orang yang dia ni lapar pada waktu tersebut, maka dia akan berasa hati. Itu elakkanlah daripada melakukan perkara yang sedemikian. Kita pun buat juga sebelum ni. Jangan kamu duk cek pula Facebook ustaz hal lama-lama. Zaman jahiliah dulu kan. Masa mula-mula buka Facebook tu, semua benda kita nak tulis, semua benda kita nak ambil gambar. Makan Maggi pun ambil gambar. Tak payah ambil gambar-gambar benda-benda macam tu. Buang masa. Dan kemudian ini mengikut kepada adat pada zaman tertentu. Nampak tak? Tapi sebaiknya bagi penuntut ilmu menjagalah perkara tersebut. Tapi adat, kata Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, Syekhu Masyayikhina, guru kepada guru-guru kami, muhaddis kabir daripada Al-Azhar Al-Syarif, dia pensyarah di Universiti Al-Azhar Al-Syarif, ulama besar hadis. Beliau kata berkenaan dengan perkara makan di kedai dan sebagainya, ini adalah mengikut adat sezaman. Adat pada zaman dahulu, ulama tidak dibenarkan makan di kedai makan, maka akan menjatuhkan kredibiliti ulama tersebut. Kalau tok guru makan di kedai makan, itu menjatuhkan kredibiliti guru. Nampak tak? Tapi pada zaman sekarang tidak menjadi masalah lagi. Kerana apa? Kerana menjadi adat zaman sekarang, itu tidak menjadi masalah. Maka kalau ulama makan di kedai makan, tidaklah mencari kredibiliti guru tersebut dan ulama tadi. Maka dia mengikut kepada zaman dan keadaan setempat. Boleh faham? Masyarakat kita tak ada masalah. Kalau tok guru makan di kedai makan, dia tak pandang guru ni dengan pandangan hina. Dan ni bukan adat kita memandang orang yang berilmu makan di kedai makan dengan pandangan menjatuhkan kedudukan ulama tadi. Maka tak ada masalah. Boleh ulama makan di kedai makan, dan juga penuntut ilmu juga boleh, tetapi sebaiknya dikurangkan. Lebih banyak makan makanan yang dimasak oleh ibu kita, dimasak oleh tempat yang kita belajar, itu lebih baik. Terus diceritakan bahawa seorang tuan guru besar, Imam Muhammad bin Fadl rahimahullah ta'ala, tidak pernah makan daripada makanan pasar sepanjang tempoh pengajiannya. Ayahnya yang tinggal di kampung akan menyediakan makanan dan akan menghantar kepadanya setiap minggu. Suatu hari ayahnya setiap minggu sebab apa? Sebab orang Arab mereka makan roti. Roti kalau masak minggu boleh tahan. Kita takkan tiap-tiap minggu baru nak hantar nasi. Kita nasi tiap-tiap hari makan. Kalau hantar minggu nasi, pakai basi nasi tu. Jadi tengok, maksud dia dalam bahasa ni kena faham kenapa orang Arab boleh hantar makanan macam tu, kerana mereka makan makanan yang tahan lama. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah waktu berada di Madinah ketika belajar dengan Imam Malik, ibunya yang berada di Makkah pada waktu tersebut mengirimkan makanan daripada Makkah untuk Imam Syafi'i yang berada di Madinah. Maksud dia karena Imam Syafi'i rahimahullah, ya, mereka orang Arab dan mereka makan dengan makanan yang tahan lama, roti dan sebagainya. Maka kalau hantar pun tahan. Kan kalau jalan dulu dan perjalanan jauh. Nah, kalau nak pergi ke Madinah saja 2 minggu perjalanan. Kalau 2 minggu perjalanan, kalau makan macam kita makan nasi, tak sampai 2 hari, setengah hari ya, basi dah nasi itu tengah jalan. Jadi maksud dia makanan sini makanan yang tahan lama. Itu maksud dalam hadis ini. Cuma nak bagi tahunya kata apa? Mereka ni sangat warak. Dengan makan masakan yang makruf makanan tadi baik. Hatta kalau kita tak nak elak dah nak pergi kedai makan, zaman lah nak pergi kedai makan, tengok kedai makan tu dulu.
Kalau tak tutup aurat, elakkan daripada masuk dalam kedai tadi. Kerana yang masak tu tak tutup aurat. Nampak tak? Elok masuk kedai yang tutup aurat, yang jaga aurat dia. Jadi tuan kedai pun kena apa hati. Ni tidak diambil bekerja ikut suka dia. Sudah tak jaga keberkatan kedai itu sendiri. Kita nak makan makanan ni, yang masak tu tak tutup aurat, maka tutup aurat ketika masak. Dan juga kita nak kena pilih tempat-tempat yang macam tu. Sekarang ni boleh pilih maksudnya. Terus Suatu hari ayahnya mendapati di dalam rumah pondok Imam Muhammad terdapat roti yang dibeli dari pasar. Lalu ayahnya tidak mahu bercakap dengannya kerana marah. Lantas dia meminta maaf kepada ayahnya seraya berkata, "Roti ini bukan saya yang membelinya, saya pun tidak menyukainya. Kawan saya yang bawakan." Ayahnya pun berkata, "Andai kata kamu berhati-hati dan berwarak daripada makanan seperti ini, niscaya rakan kongsi kamu tidak akan berani melakukannya." Kenapa kawan-kawan kita senang bercakap benda yang tidak elok depan kita? Kerana kita sendiri tak jaga. Nampak tak? Lepas tu ayah Imam Muhammad bin Fadl kata, kalaulah kamu sendiri warak, walaupun kamu tak makan roti ni, dia kata, ayah, saya tak makan roti ni, malah saya tak suka roti ni dibawa, kawan saya yang bawa ni. Ayah dia tengok-tengok ada roti daripada pasar, ayah dia tak mau cakap dengan dia. Dia kata, ayah, saya minta maaf, roti ni bukan saya beli, kawan saya yang beli, dia yang mari letak kat sini, dan saya pun tak suka, saya tak makan pun. Maka ayah dia kata, kalau kamu warak, dah tentu kawan kamu tak akan buat kamu macam ni. Tapi dah kamu tak warak, kan tu kawan kamu main-main dengan kamu, boleh buat macam ni kat kamu. Nampak tak? Lepas tu kita kadang-kadang orang boleh cakap benda tak elok depan kita. Sebab apa? Sebab kita sendiri tak jaga kadang-kadang. Tapi kalau orang tu kenal kita, dia tahu kata kita ni sekian-sekian, dia tak akan berani cakap depan kita dengan perkataan tersebut. Dia tahu kita tak suka, dia tahu kata kita, dia hormat kita pada waktu tersebut. Nampak tak? Terus. Demikianlah betapa waraknya mereka. Sebab itulah mereka dipermudahkan untuk mendapat ilmu dan untuk menyebarkan ilmu sehingga nama mereka kekal disebut ke hari ini. Ada lagi ke penuntut ilmu yang macam ni sekarang? Ada lagi ke? Kalau ada, cium tangannya. Kalau ada penuntut ilmu yang macam ni sekarang, cium kaki tu Ustaz Zuhair kata. Terus. Yang keempat, seorang ulama fiqh yang merupakan antara ulama fiqh yang paling zuhud pernah berpesan pada seorang penuntut dengan berkata, "Hendaklah kamu menjauhkan diri dari mengumpat dan berkawan dengan orang yang banyak bercakap. Kerana orang yang banyak bercakap akan mencuri umur kamu dan mensia-siakan masa kamu." Ini bercakap perkara yang tidak berfaedah. Cakap perkara yang tidak berfaedah. Sebab tu Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, bila mana orang nak bercakap dengan dia, maka dia kata, "Amsiki syams hatta ukallimak." Kamu tahan matahari dulu, maka aku cakap dengan hang. Maksudnya dia, kamu boleh tahan waktu, aku cakap. Maksudnya kalau aku cakap dengan hang, waktu berjalan, dan yang kamu cakap tak ada faedah. Kalau ada faedah silakan, tak ada masalah. Masalah tak ada faedah. Cakap tanpa faedah ni waktu terus berjalan, dan umur saya akan dimakan oleh kamu. Lepas tu dia kata, kalau nak cakap silakan, amsiki syams, tahan matahari dulu, hatta ukallimak, sehingga aku boleh bersama dengan kamu. Ni orang panggil bahasa perli lah, no? Nak perli orang ni, jangan cakap benda tak berfaedah dengan dia. Terus. Yang kelima, sebab tu ada ulama dulu sampaikan waktu nak makan pun tidak cukup. Kita waktu makan tu yang tak cukup. Tak makan lagi ni, ingat. Orang zaman dulu tak, waktu makan dia pun tak cukup pada waktu tak makan dia. Dia punya jaga dengan waktu sampai waktu makan dia pun tak sempat. Ada seorang imam, seorang ulama menulis hadis dan disuapkan oleh adiknya selama 30 tahun. Setiap selepas maghrib dan isyak, maka dia akan tulis hadis. Sepanjang tulis itu dia tidak makan, maka adik dia yang akan suapkan makanan. Maka dia nganga mulut ya, nganga mulut suap. Dia sambil tulis sebab tidak mau buang masa. Berapa tahun dia buat itu? 30 tahun. Allah. Nampak? Terus. Yang kelima, antara orang juga adalah dengan menghindari orang-orang yang berperangai buruk, orang yang suka melakukan maksiat dan pemalas. Sebaliknya, berdampinglah dengan orang-orang baik, kerana pendampingan itu pasti akan memberi kesan. Tabi'ah surraqah atau sariqah. Tabiat itu mencuri, maka jangan kawan dengan yang buruk perangai dia. Kalau kawan dengan yang buruk perangai, sifat tu akan tercuri masuk kepada kita. Terus. Yang keenam, hendaklah belajar dalam keadaan menghadap kiblat kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Yang ketujuh, carilah peluang mendapat doa orang-orang yang baik, serta hindarilah dari doa orang-orang yang kena zalim. Diceritakan bahawa ada dua orang lelaki keluar menuntut ilmu di perantauan. Kedua mereka adalah bersahabat sewaktu menuntut ilmu.
Setelah beberapa tahun mereka kembali ke kampung halaman mereka. Salah seorang dari keduanya menjadi alim dan seorang lagi tidak. Maka para ulama di negeri mereka membuat kajian, menyelidik tentang keadaan kedua mereka. Bagaimana keadaan ulang kaji mereka dan cara duduk mereka. Sampai macam tu sekali. Bukan hanya waktu belajar mereka, cara duduk mereka ketika belajar pun ditengok dan dinilai oleh ulama. Kenapa seorang ni balik dia jadi alim? Kenapa yang ni balik tak alim pun? Tempat pengajian sama. Apa sir, apa rahsia dan apa dia punya penyebab yang jadi macam tu? Maka dikaji sampailah dilihat pada cara duduk dan juga arah duduk mereka ketika belajar. Tu pun dilihat. Lalu para ulama tersebut diberitahu bahawa cara duduk lelaki yang menjadi alim itu sewaktu dia mengulang kaji adalah menghadap kiblat dan menghadap negeri yang telah dia perolehi ilmu. Allah. Sedang yang seorang lagi mengulang kaji dalam keadaan membelakangkan kiblat dan membelakangkan negeri tempat belajarnya. Oleh itu para ulama berkenaan bersepakat bahawa sebab alimnya lelaki yang alim itu adalah kerana keberkatan menghadap kiblat. Kerana itulah sunnah cara duduk, melainkan dalam keadaan terpaksa bolehlah ditinggalkan menghadap kiblat. Kealiman itu juga adalah dengan berkat doa orang-orang Islam, kerana dalam satu negeri itu sudah tentu terdapat ahli-ahli ibadah dan orang-orang baik. Maka yang jelas ada di kalangan ahli-ahli ibadah tersebut yang mendoakan kepadanya di malam hari. Sebab tu jangan kita tinggalkan untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh, para ulama, para aulia, untuk mereka kita dapatkan doa mereka. Sekadar mereka mendoakan dengan barakallahu fiik, itu pun sudah mencukupi. Moga Allah berkati kamu. Dengan ucapan tersebut pun kadang-kadang sudah mencukupi untuk menjadi seorang tadi alim, menjadi seorang tersebut orang yang baik, jadi seorang tadi orang yang soleh, jadi orang tu orang yang minat dengan melakukan kebaikan. Hanya dengan satu doa saja. Sebab tu jangan abaikan doa orang-orang soleh. Terus. Yang ke-8, hendaklah penuntut ilmu tidak meringankan sebarang adab dan perkara-perkara sunat. Kerana barang siapa yang meringankan adab, dia akan diharamkan perkara-perkara sunat. Barang siapa yang meringankan perkara sunat, dia akan kehilangan perkara fardu. Dan barang siapa yang meringankan perkara fardu, dia akan kerugian akhirat. Ni antara penyebab kenapa orang suka tinggal fardu. Cuba tengok sunat dia macam mana, amalan sunat dia buat tidak. Kenapa dia suka tinggal amalan sunat? Cuba tengok adab dia pula macam mana. Kerana keringanan dihadap satu perkara tadi menyebabkan kita akan tertinggal satu benda yang lebih besar. Sebab tu ramai orang dia anggap enteng benda sunat, benda adab ni dia ambil ringan. Jangan dia ambil ringan benda ni. Kena raikan, khususnya penuntut ilmu, khususnya orang-orang yang nak berjalan salik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus. Yang ke-9, hendaklah penuntut ilmu itu memperbanyakkan sembahyang. Hendaklah dia mendirikan sembahyang dalam keadaan khusyuk. Yang demikian itu akan menjadi pembantu kepadanya untuk memperoleh dan mempelajari ilmu. Saya pernah diperdengarkan sebuah syair daripada ungkapan seorang guru yang hebat lagi zuhud, iaitu Haji Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Beliau berkata, kunnil awamiri wan nawahi hafizah wa 'ala as-salati muwadhiban wa muhafizah wa tulub 'ulum asy-syar'i wajhad wasta'in bit-tayyibati tasir faqihan hafizah was'al ilahaka hifdhan hifdhika raghiban fi fadlihi fallahu khairun hafizah. Jadilah dirimu pemelihara perintah dan tegahan agama, tetaplah melaksana dan menjaga sembahyangmu, tuntutlah ilmu syariat serta bersungguh-sungguhlah, pohonlah bantuan dengan makanan yang baik, nescaya kamu menjadi faqih lagi banyak menghafal. Pintalah agar Tuhanmu menjaga hafalanmu dengan penuh mengharap anugerah darinya. Beliau nak minta sesuatu kepada Allah Ta'ala, maka makanlah makanan yang baik. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibat wa amalu salihan. Makanlah makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang terpilih, dan beramallah soleh. Maksudnya apa dia? Kenapa orang tak beramal soleh? Kerana makanan tidak dijaga. Maksudnya makanan dijaga, amal solehnya akan terjaga insya-Allah. Itu kesinambungan dia, syarat untuk melakukan amal soleh. Terus beliau juga mengungkapkan, ati'u wajiddu wa la taksalu wa antum ila rabbikum turja'una wa la tahja'u fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un.
Laksanakan ketaatan dan bersungguh-sungguhlah. Jangan kamu malas, sedangkan kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu. Jangan kamu tidur, kerana orang-orang terpilih itu sangat sedikit waktu malam mereka diisi dengan tidur. Allah. Yang ke-10, pelajar ilmu hendaklah sentiasa berdampingan dengan buku, kitab untuk mudah dia membacanya. Pernah disebut bahawa barang siapa yang tidak ada buku di dalam lengan bajunya, maka tidak akan tetap ilmu di dalam dadanya. Kenapa lengan baju? Sebab orang dulu lengan baju dia luas. Sebab tu Imam Abu Hanifah sebut wasi'u akmamakum la azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Luaskan, besarkan serban kamu wahai penuntut ilmu dan para ulama, dan kemudian luaskan lengan baju kamu. Karena lengan baju kalau luas boleh diletakkan baju kitab dalam tu. Sekarang ni ada beg, tak apalah. Beg kita bawa. Jangan diabaikan. Kitab kena ada di tangan. Penuntut ilmu, aib. Kalau berjalan di mana-mana tidak ada kitab di tangan dia. Maksudnya masa lapang yang ada kena buka kitab baca. Apa yang perlu dihafal. Kalau contohnya kitab yang ada dalam poket ni, dia bawa keluar dan dia nak hafal, maka kena ada selalu dalam poket kitab tertentu yang dia kena habiskan. Nah, malu kita dengan orang yang bukan Islam, yang mereka boleh letakkan rutin kepada mereka untuk habiskan berapa bacaan dalam masa seminggu. Kita berapa banyak kita baca? Dah, kita dah mengaji. Khair. Bukan saya suruh baca saja ni. Tak hidup baca buku sendiri pula tak mengaji dah. Kena mengaji lah. Mengaji wajib. Bacaan tu adalah sebagai sampingan daripada selepas kita belajar. Jadi tak cukup hanya kita terima saja daripada guru dalam saya semua, kita tidak menambah perkara lain. Karena itulah kita tak ada soalan. Karena kita tidak pernah ada tambahan. Nampak tak? Jadi kena macam tu. Terus, hendaklah di dalam buku tersebut terdapat ruang kosong supaya dia mudah mencatat apa yang didengarinya daripada ungkapan tuan-tuan guru. Di sini suruh mengaji. Ya? Terus, hendaklah disertakan bersamanya alat tulis supaya dia dapat menulis apa yang dia dengar. Dalam hal ini kami telah menyebut hadis Sayyidina Hilal bin Yasar sebelum ini. Pasal 12 terus. Pasal yang ke-12. Apa mari saya baca pula. Pasal yang ke-12, perkara yang membantu ingatan dan perkara yang menyebabkan lupa. Tengoklah kitab ulama dulu, yang ni tidak ditinggalkan bab ni. Mana kita belajar dengan adab dan sebagainya, ya asbab jangan ditinggalkan. Apa perkara yang menyebabkan lupa, apa perkara yang menyebabkan kita jadi kuat ingatan. Punca utama untuk hafalan adalah bersungguh, bertekun, mengurangkan makanan dan bersembahyang di tengah malam. Maksudnya tahajud tidak boleh. Ini menjadi makanan kepada para penuntut ilmu. Itu maksudnya. Walaupun 2 rakaat. Bangunlah 2 rakaat sekalipun. Kalau payah sangat kita dahulukan, biasakan. Kalau kita ni payah nak bangun, sebelum tidur lazimkan dengan witir. Sebelum tidur witirkan dulu. Sembahyang witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat, 9 rakaat. Sila. Nah. Buat macam tu. Biasakan 1 dululah. Sudah tak larat. Ni buat terus 12, 13. Lepas tu tak buat terus lah lepas tu. Pakai tinggal tak buat dah 13 tahun. 1 rakaat untuk 1 tahun. Nah. Jangan macam tu. Dan apa ni, syarat bagi hafalan bersungguh-sungguh lah. Nah. Kalau malah bagilah ubat apa pun. Makan. Saya ni minyak zaitun makan tiap-tiap pagi Ustaz. Habatus sauda, buah kismis yang Ustaz bagi tahu tu makan juga. Liban zakar tu hak yang getah pokok yang makan, yang Imam Syafi'i rahimahullah selalu kemam, dimakannya selalu. Kata sebahagian yang meriwayatkan, ketika Imam Syafi'i dimandikan jasadnya waktu ketika beliau wafat, bila buka mulut dalam tu ada lagi liban zakar. Maksudnya beliau selalu melazimi liban zakar. Dia macam getah pokok. Getah tu yang tidak rasa apa-apa. Jadi kalau nak bagi manis, kata ulama, rendamkan dalam air gula. Liban zakar tu rendam. Tapi jangan rendam lama dia hancur tu. Saya try dah lah. Dia rendam terlama sikit. Ambil balik bola mulut, dia hancur dalam mulut. Tak idea apa. Nah? Dia nak kena kemam, nak kena buat macam chewing gum tu. Gitu. Baik. Jadi kalau tak bersungguh, dia malah makanlah natang apa pun. Kalau dah malah tak jadi apa juga. Membaca Al-Quran juga antara punca kepada hafalan. Pernah dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih menambah kekuatan hafalan daripada membaca Al-Quran secara melihat mushaf. Melihat, bukan melihat tu, melihat. Membaca Al-Quran dengan melihat itu lebih baik. Shaddad ibn Hakim
telah melihat seorang sahabatnya di dalam tidur setelah kewafatan sahabat tersebut. Lalu dia bertanya, apakah yang kamu dapati sangat bermanfaat? Apa yang kamu dapati sangat bermanfaat? Sahabat itu menjawab, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Baca Quran dapat pahala dah. Tengok mushaf pula, pahala yang kedua. Nampak tak? Kemudian nak pegang mesti dia akan ambil wudu dan sebagainya. Jadi banyak benda yang dia akan lakukan untuk beradab dengan mushaf tersebut. Sewaktu mengangkat kitab untuk belajar, hendaklah dibaca. Ni doa ni hafal. Nah, kalau nak ambil kitab nak baca, Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abirin wa dahra ad-dahirin. Baca doa ni. Dengan nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi agung, yang Maha Mulia lagi Maha Mengetahui, sebanyak bilangan huruf yang telah ditulis dan yang akan ditulis sepanjang abad dan sepanjang masa. Dan kita dapat sebelum ni kita dah sebut, antara juga untuk membantu hafalan adalah dengan melazimi bacaan ya mubdi'u ya Khaliq. Ya mubdi'u ya Khaliq, ya mubdi'u ya Khaliq. Baca itu setiap hari, sekurang-kurang satu hari 100 kali. InsyaAllah tu membantu hafalan, kata ulama. Membantu hafalan. Dan setiap kali selesai menulis hendaklah dibaca amantu billah al-wahidil ahad al-haqqi wahdah la syarika lahu wa kafartu bima siwah. Saya beriman dengan Allah, Tuhan yang satu lagi esa dan maha benar, hanya kepadanya yang satu tanpa ada sekutu baginya, dan saya mengkufuri selain daripadanya. Itu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam niat belajar yang beliau sebut. Maka elok juga dilaksanakan perkara tersebut. Sebelum belajar tu hadirkan niat tadi, bacakan niat tadi, dan bila habis belajar dibacakan syair itu, doa yang akhir yang ada dalam kitab apa dia? Tak apa? Tak apa yang kecil tu, Khulasah. Khulasah Madad tu ada doa tersebut. Untuk menjaga hafalan, maka para pelajar hendaklah membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok pelajar-pelajar sini Matis khususnya banyak melazimi Lum'atul Awraq. Lazimkan. Lalukan membaca selawat dia, kerana selawat tu adalah pembantu yang sangat kuat untuk menguatkan ingatan kita, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi kita, Allah akan membantu kita dengan membanyakkan kita menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu adalah rahmat kepada seluruh alam. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, "Syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdha fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuhda li'asi." Dalam riwayat yang lain, "Syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna 'ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi." Itu riwayat yang satu lagi. Saya mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalan. Imam Syafi'i pernah mengadu bahawa dia ingatannya tidak kuat. Buruk hafalan Imam Syafi'i tak sama dengan kita. Imam Syafi'i kalau kata dibukanya kitab, kedua-dua muka ni akan terus masuk ke dalam ingatan dia. Seperti photostat. Buka, semua ingat terus pada waktu itu. Berapa detik saja. Buka satu lagi pula, semua akan masuk terus. Photostat kita. Sebab tu Imam Syafi'i tawaduk. Dia akan tutup sebelah waktu dia baca. Kerana tidak mau kedua-dua masuk sekali. Tutup sebelah. Kalau kita tak ada tutup sebelah, buka gitu. Itu kan. Kok belakang pula tu. Kitab ni baca daripada sini ke sini. Tak, dia baca daripada sini ke sini. Abang kata hebat. Lepas tu dia buat kemas dengan kawan-kawan. Riak daripada awal sampai ke sudah. Imam Syafi'i tawaduk. Orang yang tawaduk ditinggikan oleh Allah. Man tawadu'a rafa'ahu Allah. Nampak? Lalu dia menasihat agar meninggalkan maksiat. Apa maksiat Imam Syafi'i? Adakah sama dengan maksiat yang kita lakukan? Tak. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kadang-kadang yang kita rasa benda tu baik, tapi bagi perkara tersebut orang yang muqarrab, yang dekat dengan Allah, benda tu tidak baik. Minum berdiri. Makan tepi jalan. Makan sambil makan berjalan. Macam-macam lagi lah. Cakap benda tak faedah. Benda tu benda fudulat, benda yang lebih-lebihan. Tidaklah sampai kepada peringkat haram.
Kalau kita tidak sampai melalaikan dan kemudian sampai keluar benda-benda yang haram, itu ditinggalkan oleh muqarrabin. Walaupun benda itu benda yang baik dilihat oleh orang awam. Nampak itu maksiat bagi mereka. Jangan kata maksiat ini maksudnya kata pergi sentuh orang perempuan ke, berzina ke. Itu jauh, baik. Dan tidak akan dilakukan oleh para salihin. Kerana hafalan itu adalah anugerah ilahi. Anugerah Allah tidak diberi kepada yang mengingkarinya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Nur Allah Ta'ala tidak akan singgah kepada hati orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Bersugi, ini antara perkara lain yang menguatkan ingatan. Bersugi, banyakkan bersugi. Meminum madu, memakan kundur beserta gula. Kundur ni inilah diban zakat. Ini dimasukkan dengan kundur. Ingat di bawah tu sejenis getah untuk dikunyah, sangat baik untuk menghilangkan balgham. Jadi makan ni elok untuk hilangkan balgham. Ni dia punya kahak di dalam dada dan di dalam otak kita. Ada kahak, maka tu akan menghilangkan kahak. Jadi makan apa ni? Liban zakat tersebut. Ada juga ikut ni tak? Liban zakat. Tak ada lah. Tak pernah tengok lah. Saya rasa pernah tengok di Abdul Samad Quraisy. Ada Abdul Samad Quraisy ke? KLCC ada ke? Rasa ada. Pernah tengok di situ. Dijual. Dia orang tengok, orang tak tahu nak buat apa. Kalau di Mekah banyak lah. Sebab orang Arab dia tahu nak buat apa. Dia makan untuk ingatan yang kuat. Dia mahal lah. Sekilo 400 rial. Abdul Samad Quraisy lah. Beli di Mesir lah. Sekilo baru 4 genih. Jauh gila beza. RM2 sekilo. RM2, RM3 sekilo dengan 400 genih. 400 rial. RM400 Malaysia lebih kurang. Awak beza sangat ni. Beza sedap dia kali. Saya tak pernah beli pun lah. Hak yang Abdul Samad Quraisy tu. Saya pergi try rasa. Saya pergi Abdul Samad Quraisy, boleh rasa tak? Tak nak ambil tu. Saya biar kecil sekali. Kurang ajak. Saya pun kunyah. Sedap. Tak sama dengan di Mesir. Mesir punya dengan ada habuk dia apa semua kali tu. Ya Allah. Tapi tak apa lah. Orang miskin macam kita ni pada makan hak tu. Ya. Saya belilah. Tak sampai sekilo pun. Saya beli 200 gram. 200 gram saya beli. Bubuh dalam bekas kaca tebal besar ni. 3 tahun tak habis. Tak habis 3 tahun makan sehari. Lepas tu 50 hari tinggal. Lepas tu sehari pula tinggal tu balram penuh. Tu kerja duk lupa banyak kan. Tak beramal. Kena beramal. Beserta gula. Maksudnya campur dengan air gula. Campur dengan air gula, rendam dan kemudian kunyah. Nak bagi manis sebab dia tak rasa apa. Dan memakan 21 kismis merah setiap hari sebelum memakan makanan lain, akan memudahkan hafalan. Ini al-riq kata ulama. Makan al-riq. Al-riq maksud sebelum makan makanan lain, makan kismis dulu. Kunyah kismis dengan menggunakan air liur kita tanpa campuran air yang lain. Dan dapat menyembuh pelbagai penyakit. Memakan makanan yang dapat mengurangkan kahak dan lendiran dalam badan juga akan menambah kekuatan hafalan. Perkara yang boleh menyebabkan lupa pula adalah maksiat. Banyak melakukan dosa. Resah. Ini selalu gelisah, selalu bimbang. Tak, kena ceria ya. Relax. Jangan duk fikir banyak sangat. Duka cita tentang urusan dunia. Fikir tentang dunia banyak juga akan menghilangkan ingatan. Dan banyaknya kesibukan serta kepergantungan. Jadi kena sibukkan diri kita. Bila kita nak asal bimbang tu zikir. Kalau bimbang selawat. InsyaAllah digantikan dengan yang terbaik. Setiap makanan yang boleh menambahkan kahak juga boleh mewarisi lupa. Sebelum ini kami telah menyebut bahawa tidak sepatutnya bagi orang yang berakal merasa risau terhadap urusan dunia. Kerana kerisauan itu tidak akan memudaratkan atau memanfaatkan. Kerisauan terhadap dunia tidak terlepas daripada kegelapan di dalam hati. Sedangkan merisaukan urusan akhirat menambahkan cahaya di dalam hati. Yang patut kita risau adalah akhirat. Kita tak tahu adakah kita ni di akhirat nanti dipandang oleh Allah ataupun tidak. Itu yang patut kita risau. Ini kita duk risau dengan pandangan orang di dunia. Sedangkan merisaukan urusan akhirat menambahkan cahaya dalam hati. Kesannya akan terasa di dalam sembahyang. Bila kita nak tengok khusyuk tak khusyuk, tengok dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang dia ingat dunia, maksudnya hati kita memang risau dengan dunia. Dan macam itulah keadaan kita. Kalau dalam sembahyang yang tak ingat benda lain, maka hati kita Masya Allah Tabarakah. Jadi tempat nak nilai hati kita sembahyang. Masing-masing.
Tak perlu kita nak tengok orang. Tengok masing-masing kita. Angkat takbir ya. Dan dah ingat benda lain. Maksudnya hati kita memang syaghal dengan dunia. Memang sibuk dengan dunia, bukan dengan akhirat. Sedangkan bersibuk tentang akhirat akan mengundang kebaikan. Dapat melaksanakan sembahyang dengan khusyuk. Dan dia kata sibuk memikirkan dunia akan menegah seorang daripada kebaikan. Dan menghasilkan ilmu itu dapat menghilangkan resah dan duka cita. Seperti yang pernah disebut oleh Imam Nasr Ibnu Hasan Al-Marghinani di dalam satu qasidahnya, "I'tani Nasra bin Hasan bikulli ilmin yuhtazan, dzakal ladzi yumfil hazan wa ghairuhu la yu'taman." Ambil pedulilah wahai Nasr Ibnu Hasan tentang setiap ilmu yang boleh disimpan. Hanya itu yang dapat menghilangkan luka, dan yang lain selainnya tak dapat dipercaya. Maksudnya macam mana nak elakkan daripada kesibukan hati kita ni? Tuntut ilmu. Mari duduk dengan ulama, belajar ilmu, itu akan menghilangkan duka cita kita. Kenapa? Ini berkat doa Nabi SAW. Nabi kata, "Iza marru bi riyadil jannati farta'u." Kalau kamu lalu di taman syurga, duduklah. Singgah sebentar. Maka sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Majalisul zikri atau majalisul ilmi. Duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis ilmu, itulah riyadul jannah. Taman syurga ni sudah tentu tenang. Nampak tak? Imam Najmuddin Umar ibnu Muhammad An-Nasafi pernah berkata kepada Ummul Walad yang dimilikinya. Ummul Walad ni maksudnya hamba yang dia miliki, yang dia setubuhi, kemudian lahirkan anak. Maka dipanggil Ummul Walad. "Salamun ala man tayammatni bi dharfiha wa lam'ati qaddayha wa lamhati qarfiha. Sabatni wa asabatni fatatun malihatun. Tahayyaratil ahlamu fi kunhi wasfiha. Faqultu zarini wa'zurini fa inni syaghaftu bi tahsilil ulumi wa kashfiha. Wali fi tilabil ilmi. Wal fadli wat tuqa ghinan an ghina'il ghaniyati wa arfiha." Selamat sejahtera kepada si dia yang telah menundukkan aku dengan kemanisannya, dengan merah pipinya, dengan jeling matanya. Dia. Maksudnya ni anak dara ni lah. Ummul Walad ni milik hamba, milik dia sangat kasih, segak, comel lah. Maksudnya gitu. Kalau kita lah ni isteri lah. Seorang gadis periang telah menawan dan merasukku. Tiada bayangan yang dapat menceritakan keindahannya. Lalu aku berkata, "Tinggalkan daku dan maafkan aku, kerana aku tenggelam rindu menuntut ilmu dan mencarinya." Bagiku kesempatan menuntut ilmu, menerima anugerah Tuhan dan menapak maqam taqwa lebih berharga dari apa dia tu? Zulal wa tuqa ghinan an ghina'il ghaniyah. Lebih berharga daripada sesuatu yang berharga. Itu kalau terjemahan. Kalau kata ya na'am, ghaniyah ni penyanyi. Na'am. Lebih berharga dari seorang biduanita. Biduanita ni penyanyi. Dan semerbak harum wanginya. Maksudnya orang yang disibukkan dengan ilmu, maka dia akan tenggelam dengan ilmu tersebut. Ini yang saya selalu ceritakan. Ada seorang lelaki pergi meminang seorang perempuan, kan? Bila dah minang perempuan tadi, Allahumma salli ala perempuan tu namanya Wisal. Namanya Wisal. Perempuan nama Wisal, cantik orang ni. Maka lelaki ni berkenan dengan Wisal ni sebab segak dia, comel dia, putih. Maka dia pun bagi tahu, kata, "Saya berkenan dengan kamu, saya nak kahwin dengan kamu." Wisal kata, "Boleh, tapi dengan syarat kamu kena buat apa yang saya suruh." Apa dia? Pertama, jangan tinggal solat jemaah 5 waktu selama 40 hari. Itu yang pertama. Solat jemaah 5 waktu di masjid ni, sekian-sekian ni, 5 waktu sehari semalam, selama 40 hari, 40 malam. Dia kata mudah, tak ada masalah. Yang kedua, ikuti pengajian dengan ayah saya. Ayah dia tok guru. Wisal ni ayah dia alim. Dia mengaji dengan ayah saya setiap malam. Boleh ke masalah? Mudah sangat syarat tu, dia kata. Tu dia punya mahar dia kata. Tu dia punya syarat untuk kahwin dengan saya. Maka lelaki ni pun buatlah. Wisal ni lantik seorang spy.
Tengok betul tak Pak Long ni buat ke tak buat. Tengok hari itu pagi subuh, datang sembahyang subuh berjemaah awal waktu. Zuhur macam tu lah, asar macam tu lah. Hari pertama masih selamat, semua dia buat. Hari kedua buat, hari ketiga buat, sampailah hari yang ke-40, hari ke-50, hari ke-60, 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 bulan, 4 bulan, setahun masuk. Wisal pun tertunggu-tunggu. Dia ni kata 40 hari dah. Ni dah masuk dekat setahun lah. Tak main-main jumpa aku balik ni. Perempuan ni lah. Mula-mula dia buat jual mahal, lepas tu dia cari pula. Lepas tu dia pergi cari balik. Cari-cari, jumpa dengan lelaki ni. Dia kata, wahai fulan, bukankah kamu dah janji dengan saya lepas 40 hari? Dan saya tengok kamu dah buat seperti yang kamu buat. Dah lebih dah 40 hari ni, dah setahun dah. Kenapa kamu tak minang lagi saya? Dia kata, Masya Allah, aku dah lupa, kata Wisal. Ya Wisal, anti sababil ittisal. Dia kata, wahai Wisal, kamulah penyebab aku ni menyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ni mula-mula memang aku nak kahwin kamu kerana cantiknya kamu. Tapi bila kamu letak syarat tadi, bila aku tenggelam dengan ibadah dan nikmat ilmu tersebut, aku terlupa dengan nikmat kamu itu. Cantiknya kamu, nak kahwin dengan, terlupa nikmat tu. Minta maaf wahai Wisal, anti sababil ittisal. Kamulah sebab aku bersambung dengan Allah. Nampak tak? Tu bahaya. Perkataan tu bukan bahaya, perkataan tu sedap. Ya Wisal, anti sababil ittisal. Nampak tak? Tulislah, jangan tak tulis. Hampa ingat kan? Tanya balik lupa nanti kot. Antara perkara yang menyebabkan lupa ilmu adalah memakan daun biji rempah yang segar. Apa dia ni? Daun ketumbar. Tulis daun ketumbar, daun biji rempah. Mampuslah jenuh cari daun biji rempah. Pernah tahu apa? Daun ketumbar lah. Daun ketumbar ni tu dipanggil, kalau di negara Arab dipanggil daun kuzbarah. Kuzbarah ni diletakkan kalau makan kebab, makan kuftah, dia akan lapik di bawah. Kebab, kalau kita beli kebab Arab lah, dia akan lapik dulu dengan daun. Di atas bekas tu dia akan lapik daun. Daun tu daun kuzbarah. Arab ni dia makan dengan daun-daun tu sekali. Jadi dia ambil kebab. Kebab bukan je kebab kita ni balut dengan roti. Tu bukan kebab, tu shawarma. Orang kita panggil kebab, tapi lah ni orang dah tukar dah. Ini shawarma. Kebab ni daging saja. Daging tu ambil dengan daun tadi, bubuh dalam roti, makan. Layak dia kan? Sedap. Jadi apa ni, makan daun ketumbak selalu ni boleh menyebabkan ingatan kita kurang. Jangan makan selalu daun ketumbak. Memakan apple putih. Putih, padahal apple putih. Apple hijau. Apple hijau jarangkan makan, kerana itu juga akan mengurangkan ingatan sebab dia masam. Maksudnya kalau selalu makan lah, kalau sekali-sekala makan tak ada masalah. Ni sehari sampai sekilo, tu payahlah. Melihat kepada salib. Tengok salib. Salib kita tengok. Itu pun menghilangkan ingatan. Membaca catatan pada batu nisan. Duduk dekat batu nisan, baca. Sengaja kalau pergi cari kubur lain, kita nak pergi cari makam Tok Wan kita. Kita tak ingat dah di mana. Maka pergi carilah, tengok baca satu-satu. Kalau tak baca, nak baca cari macam mana? Jangan baca, lupa ingatan nanti, hilang ingatan. Maka tak jumpa kubur. Duduk kat depan, sedekah kat semua lah. Gitu. Berjalan di celah diri deretan unta. Unta tengah duduk berjalan ramai-ramai, kita berjalan tengah-tengah dia. Hilang ingatan. Wallahu alam, sebab apa? Wallahu alam. Ini mungkin tajribah para ulama. Melepaskan kutu. Melepaskan kutu yang masih hidup di atas lantai tanpa dibunuh. Kutu buat keluar, lepas. Dia kenal kat kawan. Keluar, pergi kat kawan tu pula. Belah kutu apa? Kutu tu binatang ternakan. Jangan, tu juga menghilangkan ingatan. Dan berbekam pada lubang tengkok. Dia ni, bekam kat sini. Pun juga menghilangkan ingatan. Semua itu adalah perkara yang menyebabkan lupa. Banyak lagi makan full. Full ni kacang full, kacang yang Arab suka makan. Kalau tuan-tuan pergi ke kedai Arab dekat dengan Gombak Setia, ada kedai jual makanan Arab di situ. Itu ada kedai jual pula makanan-makanan yang Arab duk makan selalu. Untuk mereka masak sendiri. Antaranya kacang full. Kacang full kalau selalu makan juga, kata Imam Suyuti, mengurangkan ingatan. Tapi sebahagian masyayikh kami tidak setuju kerana mereka suka full. Syekh saya kata, tak betul. Kalam tu maksus pada Imam Suyuti. Kerana full sedap. Kita tak lepas pi pula, kita tak makan full. Masyayikh kita makan full. Lepas makan full, tambah pula, letak pula dengan minyak zaitun di atas. Itu kacang full.
Kata Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar sekarang ni, waktu ketika saya hadir ke majlis kelas mantik beliau di Masjid Al-Azhar sebelum dia jadi Syekhul Azhar. Jadi dia tanya-tanya semua pekat tak boleh jawab. Hak kelas minggu lepas dia tanya tak boleh jawab. Tanpa dia makan full ke apa? Lupa sampai terang ni. Dan saya haramkan pelajar-pelajar yang datang ke kelas saya pada setiap hari Selasa ni memakan full sebelum kelas. Lepas kelas tak apa, jangan makan. Sebelum kelas jangan makan full. Kerana apa? Full akan menutup otak kalian daripada mengingati sesuatu dan kemudian jadi bodoh. Faham? Bukan sini no? Oh, minta maaf. Betul. Lubang tengkok di sini no? Bukan di sini. Di sini, belakang ni. Jangan bekam situ. Itu menghilangkan dan mengurangkan ingatan. Boleh faham? Disunatkan kita berbekam di sini. Dua ni pun ada. Nabi SAW pernah berbekam di dua ni. Boleh. Jadi dimaksudkan dengan lubang tekuk ni di belakang. Bukan di sini no? Sini tak ada orang bekam kot. Bekam. Silat-silat cucuk mampus terus. Keluar darah-darah tekuk tu jadi lembu dah kan. Kena sembelih. Dah saya tersilap dalam ni. Baik. Ada beberapa perkara lagi yang patut dilihat dan juga yang kena jaga. Ada lagi perkara-perkara yang disebut oleh ulama, antaranya Al-Imam Khatib Syarbini dalam Imam Bajarimi dalam kitab beliau Hasyiah kepada Al-Iqna', yang itu diceritakan tentang apa perkara yang boleh menyebabkan miskin. Antaranya jangan sapu tangan selepas makan di pakaian kita. Jangan lazimkan macam tu. Kita kadang-kadang lepas makan tak ada tisu. Kita bangun sapu kat ni kain. Sapu kat kain. Jangan sapu kat kain, sapu kat tapak kaki. Sapu kat tapak kaki. Nampaklah. Ini mindil ataupun tisu para sahabat. Dalam Ihya disebut sahabah manadiluhum aqdamuhum manadiluhum. Maksudnya para sahabat Nabi, tisu mereka adalah tapak kaki mereka. Itu kadang-kadang kita tengok ada tutup guru pas makan dia akan sapu tapak kaki. Banyak dalam Ihya riwayat disebut. Maksudnya para sahabat menjadikan tapak kaki sebagai mindil, sebagai tisu mereka. Dan jangan tiup lilin. Jangan tiup lilin. Lilin tiup. Orang buat birthday tak lilin banyak-banyak. Tu yang umur tak banyak tu. Apa sebab tu? Baik. Jangan tiup lilin. Lilin dipadam dengan, sama ada dipadamkan dengan dikibaskan, ataupun kalau siapa yang kuat sikit padamkan dengan tutup. Itu. Jangan ditiup. Tiup juga mengurangkan, jangan akan ada sebab fakir. Membiarkan sarang labah-labah dalam rumah juga fakir. Jangan pada sebab fakir. Ini ada lagi lah beberapa perkara lain yang tak perintah dulu. Pakai serban sambil duduk juga sebab fakir. Pakai seluar sambil berdiri sebab fakir. Pasal yang ke-13 yang terakhir, perkara yang mendatangkan rezeki atau menghalangnya. Ni ada. Dan perkara yang memanjangkan umur atau memendekkannya. Pelajar ilmu sudah tentu memerlukan makanan, dan dia juga perlu mengetahui apa yang akan menambah rezeki, memanjangkan umur dan membekalkan kesihatan, supaya dia dapat memperuntukkan masanya demi mengajar cita-cita dia. Nak kejar cita-cita dia perlu masa yang panjang. Maka dia kena tahu juga asbab untuk husulul rizq. Hasad untuk hasilkan rezeki. Di sini saya hanya ingin mendatangkan secara ringkas tentang sebahagiannya. Rasulullah SAW telah bersabda, La yaruddul qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr fa inna ar-rajula la yuhram ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu. Tidak ada yang dapat menolak qadar melainkan doa. Yang ini qada dan qadar ni ada qada yang muallaq dan ada qada yang mubram. Di sini dengan maksud qada yang mubram. Qada muallaq, qada mubram, qada muallaq, yakni yang ditaklikkan oleh Allah Taala. Mungkin rezeki termasuk dalam urusan tersebut. Kalau dia buat macam ni, maka akan bertambah rezeki. Kalau dia buat macam ni, akan berkurang rezeki dia. Maka dia berdoa. Maka kalau dia berdoa, rezeki dia akan bertambah. Maka dipanggil muallaq. Ada taklik kalau. Karena sebagian ulama begitu. Ada di dalam Lauh Mahfuz ditulis begitu.
Tidak ada yang dapat menolak qadar melainkan doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur melainkan amal kebajikan. Macam mana nak tambah umur kita bagi jadi panjang? Ada ulama kata panjang umur ni dengan panjang umur sungguh. Maksudnya dalam ta'liq ataupun dalam qada' mu'allaq pun ada ditulis. Kalau dia buat baik sekian-sekian, umurnya akan sampai 80 tahun. Kalau dia tidak buat, umurnya sampai 60 tahun saja. Ada kata ini? Sebagai ulama lagi mengatakan yang dimaksudkan dengan panjang umur iaitu dengan diberi keberkatan pada umurnya. Umur tetap 60 dia akan mati, tetapi umurnya berkat. Dia rasanya penuh dengan kebaikan dalam umur sebelum sampai 60 tersebut. Itu maksud dia juga. Sesungguhnya seorang lelaki akan dihalang daripada rezeki hanyalah kerana dosa yang dilakukan. Kalaulah kita nampak rezeki kita ni berkurangan, maka kena istighfar banyak kepada Allah. Kenapa? Karena kemungkinan itu disebabkan dosa yang kita lakukan. Nampak? Berdasarkan hadis ini, dapatlah disimpulkan bahawa melakukan dosa adalah penyebab terhalangnya rezeki. Terutamanya dosa berbohong, kerana ia akan membawa kepada kefakiran. Hal ini telah dinyatakan dalam satu hadis khas. Begitu juga tidur pagi menghalang rezeki, dan banyak tidur menyebabkan papa serta hilang ilmu. Hilang ilmu pengetahuan. Banyak tidur hilang ilmu. Kurang rezeki kerana ilmu juga rezeki. Dan jangan tidur waktu pagi kerana itu menghalang rezeki. Sebab tu selepas subuh jangan lazimkan tidur. Lazimkan dengan zikir, dengan selawat dulu. Bila masuk dah syuruk, ya. Kalau nak tidur sebentar silakan. Itu dah keluar dah daripada selepas subuh. Faham lah? Bagi matahari naik sikit, lebih kurang 28 minit selepas solat fajar. Maka kita pun lazimkan dengan zikir selawat dulu. Lepas tu baru kita tak pala tidur. Dan kalau tak larat sangat, tu bangun balik. Ni tidur bangkit asap. Elok kan. Jalan tidur sampai asap terus. Dan juga jangan tidur selepas asar, kerana lepas asar kalau tidur akan mewarisi kegilaan. Orang yang tidur lepas asar akan jadi gila. Saya cerita sebelum ni ada seorang murid ni tidur lepas asar. Tak main malah, tak main ke kelas. Tok guru tanya, mana dia ni? Tak mari dah. Kata dia jaga dusun, jaga kebun. Dia tidur selepas asar. Tok guru kata bagi tahu kat dia jangan tidur lepas asar, dia jadi gila. Lepas tu anak murid pun bakat beritahu. Kata ni tok guru pesan, kalau tidur lepas asar jadi gila. Dia tu tak apa. Try tengok. Kalau tidur 40 hari tok guru kata. 40 hari berterusan tidur lepas asar ni dia jadi gila. Dia pun 40 hari buat semua. Dia kata hari masuk asar tidur. Masuk asar ni tidur. Ni kawan dengan tok guru. Cukup 40 hari dia pun bangun. Tak gila? Tok guru kata gila, tak gila. Pergi ke kelas, pergi ke majlis tok guru. Jumpa tok guru di madrasah. Dia kata tok guru. Tok guru kata kalau tidur lepas asar 40 hari dia gila. Saya tak gila pun. Tok guru kata alhamdulillah, kalau tak gila bagus. Dia pergi ke kelas pula abang kawan-kawan. Tok guru kata tidur 40 hari dia gila. Tak gila pun. Dia keluar daripada madrasah pula, tahan bah. Naik atas bah. Tok guru kata tidur 40 hari dia gila. Tak gila pun. Turun bah. Tahan teksi pula dah. Tahan orang ramai. Habaq ke orang ramai kata tok guru kata gila dah rupanya. Dia tak sedar orang gila mana tahu kata dia gila. Jaga elok dengan main noh. Seorang penyair pernah mengungkapkan, sururun nasi fi lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Kegembiraan orang ramai kerana berpakaian baru, menghimpun ilmu, dan ada pada meninggalkan beradu. Maksudnya adalah kumpulkan ilmu bagaimana? Tidur, tinggalkan tidur. Sebab tu saya cerita tadi, pernah cerita dah sebelum ni, Al-Imam Al-Syekh Baqi Muti'i rahimahullah pernah tidak tidur ketika belajar beliau sepanjang beberapa tahun. Tidak tidur selama 5 hari berturut-turut dalam seminggu. 5 hari tak tidur. 5 hari tidak tidur. Dan dia ada satu baju je. Dia ada satu baju saja untuk dia pakai sepanjang dia belajar. Maka baju tu dia akan basuh pada hari Khamis petang. Selepas sembahyang asar, dia akan basuh baju. Sementara nak tunggu baju tu kering, sebab dia tak ada baju dah. Maka dia letakkan kepala tengok-tengok kitab tu tidur. Tidur tu dia bangun bila? Dia bangun pagi Ahad. Dia daripada petang Khamis tidur, bangun pagi Ahad. 3 hari itu tidur. Boleh. Bab solat Jumaat, bab sembahyang pada tadi dia kerana dia tidur sebelum waktu, maka dia tidak dikira. Dikira uzur. Sebab dia tidur sebelum waktu. Tidak berdosa.
Dan tidak diwajibkan untuk dia mengqadakkan semua solat tadi secara faur, secara terus. Tidak diwajibkan. Dalam kitab fiqh disebut. Dan dia bukan berniat pun untuk tidak mau bangun. Nampak tak? Kerana dia telah letih 5 hari tidak tidur, siang dan malam, belajar, menuntut ilmu, temu dengan masyayikh, menulis. Adakah sekarang yang tak tidur 5 hari? Kita tak tidur sikit pun marah. Tengah ngaji pun nak tidur tu tak tahan lah. Buat alasan nak kata tak boleh tidur. Sebahagian yang lain pula mengatakan, alaysa fil qusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri. Bukankah satu kerugian andai malamku berlalu tanpa faedah, sedangkan ianya hanya diperkirakan daripada umurku. Tiap malam berlalu dengan tanpa faedah. Sebelum tidur kalau boleh buka kitab dulu, tengok balik pengajian kita, dan baru kita tidur. Ni kita tidur terus, maka nanti akan berlalu umur kita dengan tidur tu saja. Kalau kira balik, dalam masa 3 hari, sebenarnya sehari kita dah tidur. Kalau kita tidur sehari 8 jam, dah 3 hari. Sehari 8 jam, 3 hari dah dikira 8 kali 3, 24. Masa sehari kita tidur. 2 hari yang jaga sebenarnya. 2 hari itu pula, berapa masa kita mengaji? Berapa jam saja kita mengaji? Lebihnya makan, main, tidur, jam tengah jalan. Pergi kerja apa semua kali. Rupanya belajar 10 minit je. Sebab lagi 20 minit tidur dalam kelas. Maksud dia, lepas tu mengaku kita talibul ilmi, penuntut ilmu, Masya Allah, tabarakallah. Duduk di Mesir, tidur 20 jam. 2 jam ni supaya dengan singa pula dah. Keluar tuntut ilmu 2 jam. Tu pun dengan jam jalan apa semua kali, 10 minit je rupanya pi kelas lah sekali. Tok guru nak tutup kelas dah baru dia sampai. Lepas tu mengaku talibul ilmi, penuntut ilmu apa ke benda ni? Penyair yang lain pula berkata, qumil laila ya hadha la'allaka turshadu ila kam tanamul laila wal umru yanfadu. Bangun malamlah wahai saudara, mudah-mudahan kamu mendapat pedoman. Berapa lama mesti kamu tidur malam, sedangkan umur tetap berlalu. Dan antara yang menyebabkan kepapaan lagi adalah tidur tidak berpakaian, telanjang. Jangan tidur telanjang. Kencing telanjang. Kencing jangan telanjang, tutup sikit. Makan dalam keadaan berjunub. Makan sambil menyandar pada lambung. Ni. Duduk je ni. Makan nasi. Masya Allah. Raja tak buat macam tu. Makan dalam keadaan, Masya Allah, tabarakallah. Kan? Baik, pernah ada sahabat makan dalam keadaan begitu? Ada. Tapi makanan yang ringan. Ini jangan makan makanan berat. Nasi mandi makan gitu. Tak larat nak duduk duduk macam ni pula. Dia kambing tarik perak tarik. Jangan. Tapi kalau makanan kecil-kecil, contohnya macam kacang dan sebagainya, tidak ada masalah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melakukan sedemikian. Kek, tak ada masalah. Pernah Sayyidina Ali sambil makan dalam keadaan begini. Kemudian ambil kacang makan. Macam kita tengok cerita, tengok bola, tengok apa semua di TV. Duduk sandangnya tak larat, duduk macam ni pula. Lepas tu dia bawa makan kek. Makan kek. Boleh, tak ada masalah. Nampak tak? Membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Bakar kulit bawang merah, bawang putih pun jangan. Tak ada cari. Membiarkan makanan yang jatuh. Jangan biar makanan jatuh, kutip balik. Ada orang jijik. Lagi mana kita tak nampak orang ada taik jatuh atas taik ayam ke apa semua, tak payahlah. Ni jatuh atas lantai, orang jatuh sikit di atas meja. Kita duduk bimbang takut meja ni orang tak cuci apa semua. Dah. Kita nampak depan mata kita meja tu dalam keadaan yang elok. Ya. Kan ambil kutip makan. Jangan pandang rendah dengan makanan tersebut kerana mungkin keberkatan di situ. Nampak? Jangan biar makanan jatuh. Membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Jangan bakar kulit bawang merah, bawang putih. Jangan tanya, saya tak tahu. Kata ulama sebab ni ada riwayat yang sebut begitu. Ini antara tajribah yang dilakukan oleh ulama. Menyapu rumah dengan kain. Sapu rumah dengan kain. Ambil kain sapu lantai apa semua kali. Tapi kalau mop lain lah tu. Tapi ni ambil kain kita pula duk sapu. Ganti penyapu lah. Dia ganti kepada alat untuk menyapu. Digunakan kain untuk buat benda tu tidak boleh. Kalau tu alat untuk menyapu, silakan, tidak ada masalah. Menyapu di waktu malam, jangan sapu sampah waktu malam. Ni orang Cina tak buat ni.
Dia lah. Jadi orang Cina tak buat benda ni. Mereka bentak sebab rezeki. Ini baca ta'limul muta'allim. Dibaca hak bahagian lahir. Membiarkan kotoran dalam rumah. Sampah dalam tong sampah tak dibuang, dibiarkan berhari-hari. Ini sebab rezeki kita akan berkurang. Tak basuh pinggan mangkuk dalam sinki, biar ke orang mau bakal berharap orang lain. Basuh masing-masing. Membiarkan kotoran dalam rumah, berjalan di hadapan para guru. Tok guru duduk depan, dia jalan depan tok guru, lintah depan tok guru. Memanggil ibu bapa dengan nama mereka, panggil mak pak dengan nama dia. Ada orang yang macam ni. Apa tu? Mencongkel gigi dengan sebarang kayu. Ikut dan bukan kayu pencongkel gigi. Jalan gigi dekat ni, tengok pokok orang, kerak, tengok. Colek gigi. Kan ada kayu pencongkel gigi, guna kayu tu. Ada seorang ulama ditanya oleh orang ketika selepas dia wafat, orang mimpi bertemu dengan dia. Apa yang kamu dapatkan di alam kubur? Kata beliau, saya telah disoal oleh Allah Ta'ala dengan satu perkara saja, iaitu apa dia? Saya pernah lalu di satu tempat, ada seorang bawa kayu api, kemudian gigi saya terlekat sesuatu di celah gigi. Saya kepak sedikit daripada kayu api yang ada di bahu dia pada waktu tersebut. Kayu api itu besar banyak, dan dia pun tak akan guna kayu besar tu. Saya kepak tanpa izin daripada dia, dan saya congkilkan gigi saya. Maka saya disoal sampai sekarang dengan perkara tersebut. Dia mampus lah. Dia tahu awak yang sampai hak tu pun nak tanya, tanya hak lain, hak besar-besar. Jangan. Dalam kubur kalau dia tanya, tak dia jawab nanti kita. Kenapa buat macam tu? Kenapa? Perlukah ambil kayu tu? Banyak lagi kayu lain. Kenapa kamu tak beli kayu? Mampus kita. Dia nak jawab kita. Boleh jawab tuan? Try jawab dulu di sekarang di dunia ni. Kalau kata orang tanya kat kita macam-macam, kita dah payah nak jawab. Sedia dalam kubur nanti. Bolehkah kita nak jawab soalan tadi? Bukan tanya saja. Dia tanya sambil bergerak tangan sekali. Tak mampus kita. Mencuci tangan dengan tanah atau debu. Silap. Apa ni? Cuci tanah dengan tangan ataupun debu. Tangan kotor, ambil tanah. Tangan. Maksudnya kita kotorkan lagi tangan kita. Jadi kotorkan lagi tangan. Duduk di atas bendul. Bendul pintu. Tu bendul pintu. Duduk atas tu. Ada bendul itu kan? Duduk atas bendul itu. Pun kurang rezeki. Bergantung pada salah satu daun pintu. Tak ada kerja. Daun pintu buka gantung kat itu, tak ada kerja. Apa benda dia buat ke tak? Kadang-kadang ada orang kan suka menyembang. Dia sambil menyembang, letak tangan di atas daun pintu sambil duduk menyembang. Jangan macam tu. Sebab akan kurangnya rezeki. Faham tak? Kadang-kadang kan kita tengok kan, dia nak bagi orang tak masuk dalam rumah dia. Dia letak tangan dia sini, letak tangan sini, lepas tu menyembang. Macam mana? Jadi lama tak jumpa kan. Benda beruk lagi tengok kan. Berwuduk dalam tandas. Kita selalu duk buat ni kan. Patut tak masuk rezeki. Tandas zaman dulu ni macam kita sekarang ni. Sebab tu para ulama kita, dia suruh untuk kita ni asingkan di antara tandas dengan tempat untuk kita mandi. Kita sekarang sekalikan tempat buang air dengan tandas dengan tempat mandi disekalikan. Sebab tu jadi was-was banyak datang. Nampak tak? Tu dah tempat kita buang air, situ dah tempat untuk kita mandi. Kan ulama-ulama dulu tempat buang air satu tempat. Tempat untuk mandi satu tempat. Kalau tempat mandi tadi dia nak kencing tempat tu dia punya pasal lah. Cuma kurang-kurangnya dia lebih terjaga daripada ada tandas sekali di tempat tersebut. Faham tak? Tapi kalau dah kalau tandas duduk, lepas tu kita tutup tu macam mana, dia ada juga kat situ. Dia nampak juga kat depan pada waktu tu. Jadi sebaiknya lah buat macam mana kan. Dah sekarang ni memang kebanyakan rumah dibuat macam tu. Kebanyakan rumah begitu. Saya dulu sempat lah, masa saya kecil-kecil dulu di quarters, di tempat, jarang dah ada rumah macam tu lah ni. Tapi tak tahulah sekarang ada ke tak ada. Tapi waktu saya duduk kecil-kecil dulu ni, diasingkan tandas tempat berak satu, lepas tu sebelah dia tempat mandi, diasingkan.
Sekarang pun ada lagi lah taman-taman yang buat macam tu. Mungkin kerana pemaju taman tu mengaji kot. Dia nak elakkan daripada orang ni was-was apa semua, dia buat gitu. Walaupun dia Cina kan, dia boleh jadi lah. Orang abang kan. Boleh. Menjahit, tapi tak apalah kalau kata dah tidak boleh, maka jaga, sebaik-baiknya jaga elok-elok. Menjahit baju yang ada di badan. Ni. Baju kita butang ni tercabut. Malah nak cabut baju, malah nak buang baju lah. Ambil terus dengan benang dengan ni, jahit terus kat ni. Baju kita terkoyak lagi kat ni, kita pandai jahit. Tak terus kat mesin jahit tu. Hebat sangat tu. Nah. Dia jahit berapa ringgit je. Tak kalau logik akal dia kan. Kalau logik dia lah. Jahit berapa ringgit je, berapa kupang je pun. Jahit, tercucuk badan kita. Itu terjahit sekali dengan badan-badan. Kena pergi hospital, keluar duit RM20. Pada muka. Kan dah fakir tu. Tak pasal-pasal kena bayar ubat pula. Mengeringkan muka dengan baju. Ni. Baju badan muka basah, keringkan dengan muka. Keringkan dengan baju kita. Ini akan juga menyebabkan kurangnya rezeki. Membiarkan sarang labah-labah dalam rumah. Meringankan solat sembahyang. Bergopoh keluar dari masjid setelah sembahyang subuh. Tak ada zikir, tak ada apa, keluar dah. Kecuali ada urusan. Dan bukan menjadi adat dia macam tu. Tak apa lah. Berpagi-pagi pergi ke pasar. Habis tu yang untuk menega ikan ni lah Ustaz. Itu dah cari rezeki nak buat macam mana. Itu dah rezeki dia. No? Tapi jangan pergi pasar tu awal mayang subuh dah. Tu menjadi gitu. Tu duk niaga di pasar sampai ketua tapi tak kaya-kaya. Kenapa? Tak berkat. Subuh kamu tinggal. Yang semayang yang awal kamu nak pergi cari ikan tu kamu pergi awal pula dah. Ramai orang yang kadang-kadang abaikan perkara tersebut. Dan kadang dia sebenarnya tak sedap. Kadang dia sedap tapi nafsu dia lebih daripada apa yang ada pada diri. Lambat pulang dari pasar. Piawai balik lambat. Membeli pecah-pecahan roti daripada orang fakir yang kerja meminta. Roti yang pecah-pecah ni kalau di negara Arab lah. Sebab kita jarang kita nampak. Lepas tu orang Arab ni kadang-kadang kita nampak di atas keldai. Mereka bawa keldai tu. Di belakang tu ada macam muatan. Kadang-kadang ada pecahan-pecahan roti yang orang tahu. Orang lempak buang roti-roti yang lama. Dia pun akan kutip balik roti-roti tersebut. Diletakkan di atas untuk makanan mereka. Maksud kerana miskin. Nampak tak? Lagi mendoakan kecelakaan kepada anak-anak. Doa celaka ke anak-anak. Jangan gitu. Tidak menutup bekas-bekas dalam rumah. Ni kalau kata ada bekas tempayan, patut ada mangkuk, ada apa-apa bekas yang terbuka, tutup. Jangan biarkan terbuka. Karena kalau masuk racun dalam tu, contohnya ada cicak. Di tempat kita cicak. Cicak dipanggil sumul abras. Sumul abras kenapa? Karena dia ludah dalam makanan. Ini cicak. Dia akan ludah dalam makanan. Kan tu kadang-kadang kena keracunan makanan dan sebagainya. Kalau kita tak sedap, rupanya datang ada cicak. Dia main duduk, dia dengki. Dia ludah dalam makanan. Kena racun. Jadi semu. Semu ni apa dia? Racun. Memadam api dengan tiupan nafas. Ni yang saya sebut tadi. Semua itu boleh membawa kefakiran. Semua ini dikenal pasti berdasarkan pelbagai athar. Ada banyak hadis yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Begitu juga seandainya menulis dengan alat tulisan yang patah, menyebabkan menyikat dengan sikat yang patah. Sikat dengan sikat yang patah pun tak boleh. Meninggalkan doa kebaikan untuk ibu bapa. Jangan lupa doa kepada ibu dan ayah sepanjang kita doa. Setiap kali semayang habis baca doa tu, jangan lupa doa pada ibu bapa kita. Memakai serban dalam keadaan duduk. Menyarung seluar dalam keadaan berdiri. Pakai seluar dalam keadaan berdiri. Tambah lepas mandi pula. Pakai seluar jin. Seluar jin kan dia masuk tu dia lekat dah. Terlekat jatuh kena bucu katil. Koyak pala-pala ni. Kan dah miskin dah kena pergi hospital. Kena jahit, kena apa semua mesti. Bakhil. Jadi kalau pakai duduk, pakai seluar, pakai duduk. Dalam keadaan duduk pakai seluar. Duduk atas katil pakai. Duduk di bawah pakai, gitu. Bakhil juga akan menyebabkan kurang rezeki.
Sebab tu ada malaikat yang akan berdoa pada setiap pagi. Nampaklah? Orang yang mengeluarkan sumbangan rezeki kepada orang, maka malaikat akan doa. Apa dia doa dia? Apa dia doa dia? Allah, apa malaikat kata? Lupa ayat dia. Itu juga orang yang bakhil, tidak keluarkan, maka malaikat akan doa untuk hilangkan apa yang ada di tangannya. Ya Allah, hilangkan. Bayangkan malaikat yang mustajab doa tiap pagi doa orang macam tu. Pakai tak ada apa. Nampak tak? Berkira, yang ni terlalu cermat, kira sangat dengan orang. Cerewet. Boros, malas, menangguh, suka letak saufa semua. Nantilah. Esoklah. Nanti saya buat. Duk kerja nanti je. Maka yang ini juga akan menyebabkan fakir dan meringan-ringankan kerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzilur rizqa bis sadaqah." Artinya pohonlah rezeki dengan bersedekah. Berpagi-pagi dalam melakukan sesuatu adalah berkat dan akan menambahkan pelbagai nikmat, terutama nikmat rezeki. Qad, tulisan yang elok juga antara kunci rezeki. Sebab tu orang yang pandai tulis qad boleh buat duit. Maksudnya boleh cari rezeki dengan tulisan qad dia yang cantik. Wajah ceria dan percakapan yang lunak akan menambah hafalan dan rezeki. Tapi dia cakap baik dengan orang, cakap elok dengan orang, itu juga antara sebab untuk juga berwajah ceria selalu. Itu juga akan menambahkan hafalan dan juga rezeki kita. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa alaihimassalam pernah berkata, "Kansul fina wa ghaslul ina majlabatur rizqi." Menyapu halaman dan membersih peralatan mengundang kemurahan rezeki. Waslul ina maksudnya basuh tu, disingki tu. Basuh pinggan mangkuk kita tu disingki. Itu akan mendatangkan rezeki. Ini dibiaknya, macam Ustaz kata tadi, biak dalam singki. Itu pun antara sebab ditariknya rezeki. Ataupun dibiak halaman rumah kita dalam keadaan yang kotor, pun akan menyebabkan hilangnya rezeki. Sebab yang paling kuat untuk kemurahan rezeki adalah mendirikan sembahyang dengan penuh pengagungan dan khusyuk, memperbetulkan rukun dan kewajipan sembahyang, sunat-sunat dan adab-adabnya. Kena belajar. Maksudnya belajar tentang solat dengan betul, dan kemudian kita tunaikan solat itu dengan ilmu. Itu adalah sebab yang akan menambahkan rezeki kita. Sembahyang duha adalah amalan yang masyhur tentang menyebabkan kemurahan rezeki. Ada seorang ulama tulis kitab satu tentang kemurahan rezeki. Apa sebab yang boleh mendatangkan rezeki? Lebih banyak lagi disebutkan oleh beliau dalam kitab tersebut. Begitu juga membaca surah Al-Waqi'ah, terutamanya di waktu malam ketika hendak tidur. Membaca surah Al-Mulk, Muzammil, Al-Lail, yakni wal-laili idza yaghsha, dan Al-Insyirah, yakni alam nashrah laka sadrak. Baca itu semua akan boleh mendatangkan rezeki. Tapi ialah sebaiknya kita niatkan kerana Allah Ta'ala, itu lebih baik. Jangan disebabkan dengan sesuatu. Kita nakkan sahibur rizki, Ar-Razzaq, bukan kita nak yang rezeki tersebut. Maka tu akan lebih dapat banyak lagi kalau kata kita niatkan sedikit. Menghadiri masjid sebelum azan, sentiasa di dalam keadaan suci, yakni berwudu, melaksanakan sembahyang sunat subuh dan witir di rumah. Sunat subuh bukan sembahyang subuh di rumah, sunat subuh dan witir. Tidak bercakap dengan percakapan dunia setelah witir. Tidak banyak bersembang dengan wanita kecuali bila diperlukan, dan tidak bercakap dengan percakapan yang melalaikan, serta tidak memberi faedah kepada dunia dan akhirat seseorang. Ada kata-kata menyebut, man ishtaghala bima la ya'nih yafutuhu ma ya'nih. Sesiapa yang sibuk dengan perkara yang tidak berfaedah baginya, maka akan luputlah perkara yang berfaedah baginya. Bazar Jumhur, Bazar Jamhar pernah berkata, apabila kamu melihat seseorang yang banyak bercakap, maka yakinlah tentang kegilaannya. Tengok dia ni cakap tak berhenti, dan ini tak benda yang tak berfaedah, maka taulah kata dia ni gila. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pula pernah berkata, apabila sempurna akal, maka kuranglah percakapan. Orang makin hebat akal dia, makin kurang dia bercakap. Lepas kalau kita tengok para alim ulama, kalau mengajar dia bercakap, tapi kalau waktu diam dia diam gitu. Dia kadang orang menjadi segan nak menyembang dengan dia, kerana tengok dia senyap. Ada yang macam tu, ada yang ramah. Ya tu, masing-masing.
Saya telah diberi taufik untuk merangkakkan bait syair yang yang seerti dengan kata-kata di atas, yaitu idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa ayqin bihumqil mar'i in kana muksira. Apabila sempurna akal seseorang maka kuranglah percakapannya, yakinlah kebodohan seseorang andai banyak percakapannya. Seorang penyair lain pernah menyebut an-nutqu zainun was-sukutu salamatun fa idza nataqta fala takun miksara ma in nadimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara. Cakap itu perhiasan, sedang diam itu keselamatan. Bila kamu berbicara jangan pula berjela-jela, jangan panjang sangat. Andai sesalku kerana berdiam, sesal itu sekali cuma, sesalku kerana berbicara seringkali berganda-ganda. Pandai Ustaz Ilyas terjemah, sedap dia punya belakang lah. Bacaan-bacaan dan doa memudahkan, memohon pertambahan rezeki. Ini doa-doa yang sepatutnya kita amalkan dan kita laksanakan. Antara perkara yang boleh menambahkan rezeki lagi adalah membaca setiap hari setelah terbit fajar sehingga waktu sembahyang sebanyak 100 kali subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak baca 100 kali. Membaca setiap pagi dan petang sebanyak 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Cuba tengok tuan-tuan, ulama-ulama dia tidak akan hanya mengajarkan ilmu, melainkan adanya amal. Maksudnya tidak cukup kalau kata seorang pelajar ilmu tu hanya belajar tanpa dia ada waktu untuk dia beramal, tanpa ada waktu untuk dia zikir, tanpa ada waktu untuk dia berselawat kepada Nabi SAW. Jadi kerana tu kalau kita tengok ulama dia akan melazimi zikir yang khas. Sama ada dia mengambil tariqah dengan gurunya, maka dia beramal dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, ataupun dia mengambil zikir-zikir yang tertentu yang dia lazimi di zikir tersebut, ataupun selawat-selawat tertentu yang dia lazimi zikir selawat tersebut. Jangan ada yang ambil lumatil aurat, yang ambil dalailul khairat, dia amalkan dalailul khairat, dan pelbagai lagi zikir-zikir ataupun selawat-selawat yang diajarkan. Maksudnya dia akan ada pendinding bagi diri dia dalam perkara tersebut. Membaca selepas sembahyang fajar setiap hari sebanyak 33 kali. Begitu juga selepas maghrib. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah 33 kali. 33 kali. Beristighfar kepada Allah sebanyak 40 kali selepas dari sembahyang subuh. Kalau kita tanya kenapa 40 kali, kenapa yang tu 30 kali, kenapa ni 100 kali? Kata ulama, zikir ni yang disebutkan oleh ulama tertentu umpama kunci. Kunci ni anak mata dia kalau lebih dia tak akan boleh buka pintu tertentu. Betul tak? Mata kunci kalau terlebih boleh buka tak pintu yang kita nak buka? Tak boleh. Jadi ada kunci yang mata dia 40. Maka bila dia nak buka, maka pintu yang mana sesuai dengan kunci itu akan terbuka. Bermaksud para ulama sebutkan zikir-zikir ni, yang pertama untuk apa ni dia sebut apa tadi? Untuk bertambahan rezeki. Nak bagi tambah rezeki dan sebagainya. Maka kata ulama, bila mana disebut 40 kali ini bermaksud para ulama ni diberi ilham oleh Allah Ta'ala mengetahui jalan untuk mendapatkan rezeki. Dan pintu-pintu rezeki tersebut kuncinya zikir banyak ini, banyak ini. Karena kuncinya banyak tu mata kunci dia. Nah buka yang tu maka terbuka lah pintu rezeki tadi. Kalau lebih mungkin buka pintu lain. Sebab tu kata ulama, doa para salihin, doa para awliya ni ya'rif turuqas sama, mengetahui jalan-jalan di langit. Sebab tu cepat sampai. Memperbanyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billah juga yang yang dijazahkan oleh Maimun Zubair dengan bacaan ya latif ya latif. Dibacakan ya latif berapa ratus kali saya tak ingat. 129 kali. Kemudian baca apa? Allahu latifun bi ibadihi, surah apa? Surah apa? Syura, ayat. Dalam surah Syura, Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Baca doa sebut ya latif 129 kali. Kemudian baca Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Surah Syura. Baca yang tu, insya-Allah itu dimudahkan rezeki, kata Kiai Maimun juga. Memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca pada setiap hari Jumaat sebanyak 70 kali
Allahumma aghnini bihalalika an haramik wakfini bifadlika amman siwak. 70 kali. Membaca pujian berikut pada setiap hari dan malam. Antallah al-azizul hakim, Antallah al-malikul quddus, Antallah al-halimul karim, Antallahul khaliqul khairi wasyarr, Antallah khaliqul jannati wan nar, alimul ghaibi wasyahadah, alimus sirri wa akhfa, Antallah al-kabirul muta'al, Antallah khaliqu kulli syai'in wa ilayhi ya'udu kullu syai', Antallah dayyanu yawmiddin, lam tazal wa la tazal, Antallah la ilaha illa ant, Antallah al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Antallah la ilaha illa antar rahmanur rahim, Antallah la ilaha illa antal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, la ilaha illa antal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Antara perkara yang akan memanjangkan umur adalah melakukan kebajikan. Baca surah Syura ni, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan katsiran tayyiba. Baca doa Ya Latif 129 kali. Kemudian baca satu kali ini selepas solat fardu, no? Lepas solat fardu. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. 129 kali. Kemudian baca surah Syura, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Kemudian baca doa, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan katsiran tayyiba. Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang halal, yang banyak dan baik, berkat. Itu maksudnya. Baca doa. Antara sebab untuk memanjangkan umur, melakukan kebajikan, tidak menyakiti orang lain, memuliakan orang tua, menghubung silaturrahim, dan hendaklah dibaca setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Baca itu. Hendaklah dihindari daripada memotong pokok yang segar kecuali ketika diperlukan. Jangan pergi tebah pokok ikut dan kecuali kalau perlu. Kalau kita nak buat tebang sebab kita nak guna pokok tu ataupun kerana kita nak luaskan tanah, tak apalah, tak ada masalah. Ni saja-saja. Tengok pokok tebang. Tengok pokok nampak elok lagi tebah. Jangan ada pokok ketok. Ini semua antara sebab juga akan mengurangkan hidup kita ataupun akan kurang kita punya umur. Hendaklah disempurnakan wuduk, sembahyang dengan penuh ta'zim, menggabung antara haji dan umrah, dan menjaga kesihatan tubuh badan. Perlulah seorang pelajar itu mempelajari sedikit sebanyak ilmu perubatan. Eloklah dia mengambil berkat melalui hadis-hadis berkenaan dengan perubatan yang telah dihimpun oleh Imam Abul Abbas Al-Mustaghfiri di dalam kitabnya yang berjudul Tibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena mengaji juga tentang perubatan. Tapi kena belajar dengan ahlinya. Kitab tersebut insya-Allah mudah ditemui bagi orang yang mencarinya. Kata, nak cari kat mana ni? Payah nak cari ni. Mudah kalau kita carilah. Duduk kat rumah tak cari apa, sebab tak jumpa sampai ke sudah. Khatimatun walhamdulillahi ala tamam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin afdali rusulil kiram wa alihi wa sahbihi a'immatil a'lam wa ala mamarrid duhur wa ta'aqubil ayyam. Amin. Segala puji bagi Allah di atas kesempurnaan. Semoga Allah berselawat ke atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terbaik di dalam kalangan para Rasul, juga terhadap keluarga dan para sahabatnya, para pemimpin yang terkenal. Selawat yang berpanjangan selagi beredar masa dan bergilir hari. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin ala tamam. Semoga alhamdulillah kita syukur pada Allah dapat mengkhatamkan kitab pada hari ini. Kita pun dah lewat 10.30. InsyaAllah Syama'il kita akan baca esok. Syama'il kita akan baca esok. Jadi alhamdulillah diberikan kesempatan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk kita membacakan kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum yang dikarang oleh Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu selama lebih kurang 4 hari.
dalam tempoh masa yang singkat, tapi kita sempat untuk habiskan kitab yang sebanyak 112 muka surat ni dengan syarahan ringkas lah yang saya sampaikan. Moga-moga kita dapat semua mengambil manfaat dan keberkatan daripada kitab ini yang telah kita pelajari dan kita ambil faedah daripadanya. InsyaAllah esok kita akan mula membaca Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il ini adalah kitab yang menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mana ingin mengenal syariat agama Allah, maka menjadi kewajipan baginya untuk mengenal orang yang membawa syariat tersebut. Karena mengenal yang membawa syariat itu adalah sebagai jalan untuk kita mentakzimkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Taala mengatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar Allah Taala yang paling besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajari tentang Nabi itu adalah kewajipan bagi kita. Berapa ramai di kalangan kita yang benar-benar mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Bagaimana Nabi suka, apa yang Nabi tidak suka, bagaimana Nabi bercakap, bagaimana rupa bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi suka makan, apa yang Nabi tidak suka makan, apa yang Nabi bicarakan dengan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu yang Nabi bahagikan dengan orang ramai bagaimana, sehinggalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang terbaik yang sangat berkat yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz At-Tirmidzi radhiyallahu anhu antara kitab yang sangat baik untuk kita sama-sama mutalaah. Dan ini kitab yang patut untuk dijadikan panduan kita sama. Jadi sebab tu kita pilih untuk kita baca Mukhtasar Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam At-Tirmidzi yang telah diikhtisarkan oleh Syekhu masyayikhina, guru kepada guru kami, iaitu Al-Syekh Al-Imam Abdul Majid Syarnubi radhiyallahu taala anhu. Kita akan baca kitab ini yang telah diterjemahkan oleh Yayasan Safa. Jadi kita akan baca pada esok hari. Cuma tarik ataupun cara bacaan saya adalah kita akan menerangkan mengikut bab. Saya tidak akan syarahkan mengikut hadis, karena syarahan ikut hadis akan jadi panjang masa. Saya akan syarahkan ikut bab. Bab ini terang tentang apa? Dalam hadis ini ada berapa hadis? Perbincangan dia tentang bagaimana kalau diperlukan sampai peringkat gitu. Maka kita akan nangkau bab kedua, ketiga, keempat, kelima, begitulah sampailah khatam kita. Karena kita nak lalui hadis tersebut dan ada terjemahan dah siap dah. Cuma ada syarahan saya di dalam YouTube pun banyak yang saya syarahkan secara detail. Maka tuan-tuan bolehlah rujuk di sana kalau kata perlu untuk dilihat. Maka hadir dalam majlis melihat dan mendengar hadis Nabi ini ada keberkatan yang lain pula, khususnya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama sebelum memulakan kitab-kitab hadis yang lain, kebiasaan mereka akan menghabiskan dulu Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bila habis Syama'il, kita akan rasa pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mengagungkan Nabi, maka bacaan kita dengan ilmu yang lain itu akan masuk dengan mudah dalam hati kita. Nah, mengikut kepada bagaimana kita mengagungkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah esok sama-samalah jemputlah sahabat-sahabat kita yang ada kelapangan masa untuk datang bersama kita mendengar hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il beliau. Wallahu a'lam bissawab. Sakat dulu pada hari ini. Kita tutup dengan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi la mahallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. ربنا زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعبدا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين كثيرا النوال حسن الفعل خائما بلا زوال يا مبيئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan katsira. Kitab ni tak kami mengaji.
Jazakumullah khairan katsiran, saya ucapkan pada yang berbahagia Ustaz Nazrul di atas